Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih pada Puan Hajah ataupun Kak Syida, kemudian semua tim daripada JAA, Jemaah Ahsanul Amalah, dan sementara kita tunggu mungkin 2-3 minit lagi. Kalau ada apa-apa persoalan, ada apa kemusykilan yang nak tanya yang lepas-lepas tu, kita bagi ruang masa 2-3 minit ni. Kalau ada persilakan. Kalau tak ada, kita tunggulah 1-2 minit ni sebelum jemaah ataupun sebelum sahabat-sahabat kita yang lain masuk, insyaAllah. Ada persoalan? Kalau ada, silakan. Silakan sahabat-sahabat, sekiranya ada persoalan, tak kira lah minggu lepas ke, yang akan datang ke, yang apa yang terlintas saja dia kan, kita benak hati kita kan, yang berkenaan dengan muamalah ni kan, kewangan kita. Ustaz, Kak Syida kan, okey, sekiranya kita berada di luar negara kan, berkenaan dengan insurans konvensional kan, so dia selalu ada insurans untuk student kan, so jadi kita tidak dapat elak mana kita akan ambil insurans tu kan. So kalau apa terjadi insurans kesihatan semua tu konvensional lah kan Ustaz. So kalau dari segi itu kita berada di luar, maksudnya dia berada di luar kemampuan kita lah untuk cari Islam. Mungkin ada, mungkin kat UK tu mungkin baru nak start lah kan, macam Manchester tu dah ada tapi tak banyak lah dia bank keuangan semua untuk Islam ini. Tapi situasi macam tu kan apa relevan kita lah sebagai orang Islam kan, yang Ustaz, nasihat Ustaz lah. Okey. Kalau Ustaz boleh komen sikit lah dengan kalau kata student-student kat overseas tu kan, dia terpaksa ambil insurans tu kan, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Tunggu dia masuk ke atau panjat lagi Ustaz je soalan tu? Boleh, saya jawab dululah, kemudian baru kita start lah, insyaAllah. Okey, satu soalan yang sangat baik daripada Kak Syida. Sebenarnya memang dah ada fatwa Majlis Fatwa Eropah yang dipengerusikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa kalangan ulama daripada di Eropah lah, maksudnya seluruh mewakili Eropah semua. Antara fatwa yang mereka keluarkan ialah berkenaan dengan kita beli rumah dengan bank konvensional dekat sana. Ini bukan negara Arab. Negara Arab ada bank Islam lah, ada sebahagian Turki ke dan sebagainya. Tapi ini negara-negara Australia ke, Switzerland ke dan tempat-tempat tu. Jadi memang tak ada perbaikan Islam, tak ada insurans ataupun tak ada takaful. Sebab mereka negara barat, sistem barat dan sebagainya. Okey, jadi kata Syekh Dr. Qaradawi dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Eropah, maksudnya kita boleh menggunakan atas dasar darurat dengan syarat kita hanya membeli rumah tu atas dasar rumah tu kita nak duduk, bukan kita buat pelaburan. Bukan kita beli 4, 5, 6, 10 biji rumah, kita buat pelaburan. Yang tu tak boleh. Sebab kita terikat dengan konvensional punya tu. Kalau kita cash, okey lah. Tapi terikat dengan konvensional. Tapi atas darurat tu, dia ada dia punya guideline dia, ialah kalau hanya sekadar duduk, kemudian juga kereta ataupun sekian-sekian kita gunakan insurans, juga medical card kita gunakan insurans, itu sekadar yang ada. Jadi kalau sekadar itu, maka yang tu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita beli buat sewa kereta pula, buat bisnes taksi ke apa pula kat sana kan, jadi terpaksa beli insurans, maka yang tu tak dibenarkan. Sebab itu atas dasar kita kata benda yang boleh dielak, kita kena elakkan. Dan kemudian benda yang boleh kita ambil sekadar darurat, setakat rumah sebiji, kereta dengan insurans, kemudian setakat medical card. Sebab di sana kadang-kadang ialah daripada sudut cash apa, terpaksa kita gunakan insurans untuk perubatan. Maka hukumnya adalah diharuskan kerana darurat. Itu dia punya dasar fatwa Majlis Fatwa Eropah. Jadi kalau kita dekat luar dekat mana-mana, maksudnya diharuskanlah dalam keadaan seperti itu. Itu dia punya penyelesaian ni. Okay, terima kasih pada Kak Syida, satu soalan yang sangat baik dan memberi ruang, mana tahu kan ada anak ke apa dekat sana. Jadi baik, macam mana pula ni insurans ke apa semuanya kan. Itu memberi penyelesaian kepada kita, insyaAllah. Okey, kita mulakan insyaAllah. Okay. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi perbincangan daripada kita punya slide kita. Jadi, kejap saya share saya punya slide. Hari ini kita nak berbincang pula tentang satu isu berkait dengan isu-isu yang melibatkan kita punya, masih lagi dalam kita punya kita punya
keadaan kehidupan kita, tapi yang ni kita nak fokus kepada judi. Okey, yang ni kita nak fokus kepada judi. Okey, jadi yang ni yang kita bincangkan pada minggu lepas. Kita dah masuk sikit pada riba dari konteks masa, dan hari ni kita nak berbincang pula tentang berkait dengan judi moden. Okey, jadi dah share ke slide ni, nampak ke? Nampak ada? Okey, slide. Nampak kan? Belum Belum. Oh, belum. Okey. Keluar lagi Ustaz. Sekejap Oh, betul lah. Okey. Okey. Baik. Jadi kita pergi kepada isu berkait dengan judi dalam konteks semasa. Okey. Jadi sebelum tu macam biasa ada soalan terus letakkan dekat kita punya chat ataupun kita akan bincangkan nanti dekat akhir kita punya perbincangan. Okey, jadi kita nak pergi konsep daripada sudut judi dalam konteks masa ni, dan hari ni kita tak bincang kan sport toto, Magnum, itu jelas lah. apa kita kata fanfare kan, ada tikam, ada apa semua tu, itu jelas lah. Tapi kita nak tengok dalam bentuk konsep semasa yang mungkin kita ada pernah terlibat. Kita pergi shopping mall, kita masuk tawaran apa-apa, kan kita masuk contohnya cabutan bertuah ke, kita pergi mana lagi, kita pergi membeli belah ke apa. Jadi mungkin bimbang, takut kita termasuk dalam unsur judi tu kalau kita tak jelas cara bagaimana pihak itu melakukan cabutan bertuah. Itu contoh cabutan bertuah. Kita nak bincang nanti dalam pertandingan dan sebagainya. Okey, sebelum pergi jauh tu, kita nak pergi dulu tentang isu berkait dengan nanti kita bincang ancaman judi. Kemudian kita nak bincang judi dalam konteks masa, dan kita nak pergi dulu apa maksud judi. Okey, secara umumnya daripada sudut perbincangan di kalangan para ulama, judi ni dalam bahasa Arab dipanggil al-maisir. Okey, al-maisir. Jadi al-maisir ni dia satu bentuk judi, perjudian, dan juga ada sebahagian pula bahasa Arab guna perkataan qimar. Kan, tapi dalam yang famous dalam hadis dan juga dalam yang famous dalam Quran biasa digunakan perkataan maisir, tapi dalam hadis ada yang digunakan perkataan qimar. Okey, jadi kita nak tengok dekat sini dalam Quran, dalam hadis ini rupanya memang detail juga tentang isu berkait dengan harta, terutama kita nak bincang pada hari ini adalah tentang judi. Okey, jadi kita pergi dulu. Judi ialah pertaruhan yang berlaku sama ada secara fizikal, ideal dan selainnya yang melibatkan risiko kerugian atau keuntungan bagi kedua pihak bertaruh. Okey, jadi kita pergi dulu. Yang pertama sekali ialah judi ialah pertaruhan yang berlaku secara fizikal, ideal dan selainnya. Okey, contoh gini. Kita pergi pada contoh terus bagi mudah faham. Okey, katalah contoh kita nak pergi dulu ideal. Pergi ideal dulu, jangan fizikal dulu, kita pergi ideal dulu. Ideal ni lah yang berlaku dalam judi sport toto, Magnum apa semua tu. Maksudnya kita keluarkan duit RM5, RM10 berapa sebagai kita punya bayaran. Kita punya beli tu berapa, katalah beli RM5 ke, kan? Beli RM10 ke dan sebagainya. Jadi itu kita punya modal yang kita keluarkan. Dan kemudian idea dia apa? Idea dia adalah kita buat ramalan lah. Ideanya kita tengok nombor ni, kan ada setengah-setengah khurafat ni lagi dahsyat. Mana-mana motor ke kereta accident, dia kata ambil nombor cepat. Itu esok mesti naik nombor tu. Kan? Ada yang jenis macam tu. Pantang ada contohnya apa buah kelapa timpa atas dia punya motor ke, buah kelapa timpa atas dia punya kereta. Tu kena ambil tu. Jadi kaki judi memang macam tu. Jadi itu belum cerita buat benda-benda dipanggil apa, mengangkung ke, minta dekat kubur ke, pergi dekat hutan ke apa semua, kan nombor pada keris. Jadi akhirnya memberi kepada khurafat, kan, memberi kepada khurafat. Dan nanti kita akan tengok rupanya Allah sama tarafkan judi ni dengan syirik. Jadi kita akan bincangkan pada ayat dan juga perbincangannya. Okey, jadi dia buat apa? Idea dia. Dia tengok nombor, dia fokus lah, dia ramal dia apa benda semua, kemudian dia pun beli. Okey, kemudian juga itu dia punya idea dia, itu dia punya gunakan idea yang melibatkan risiko kerugian. Maksudnya dia beli RM5, beli RM10, beli RM20 tadi, maka dia ada risiko untuk rugi dan untung. Rugi ialah nombor dia tak naik, dia tak menang. Kalah untung adalah bila mana nombor dia naik, ke dapat RM2,000, ke dapat RM10,000, RM100,000 dan sebagainya lah. Tengok banyak mana dia beli. Okey. Jadi keuntungan bagi kedua pihak bertaruh.
Okey, bagi kedua pihak bertaruh. Okey, ada jenis pertaruhan ni dia banyak pihak. Ada pertaruhan ni satu pihak saja. Okey, bagi judi atau magnum tadi ataupun sport toto tadi, kita bukan kita lah, orang yang luar sana dia beli RM5, kadang-kadang Pak Haji ke apa dia pakai helmet masuk dalam tu kan. Jadi macam-macam cerita kan. Pernah ada satu kisah, saya tak sebut dekat negeri mana tapi cerita ni betul. Kan berlaku dekat satu jabatan agama ni. Dia punya imam dia tu sujud, keluar dia punya kad beli nombor ekor. Jadi dia kena terminate lah jadi imam tu kan. Baru tahu rupanya, oh masya-Allah tabarakallah kan, ada juga imam pergi beli nombor ekor. Jadi macam-macam keadaan dekat luar sana. Tapi kita nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia mana dia punya judinya tu. Okey, dia hilang wang pertaruhan dia RM5, RM10 yang dia beli tadi tu, dan kemudian pada waktu itu dia rugi. Dan kemudian pihak yang menang dia akan kaut semua daripada duit-duit orang yang beli tadi tu. Kata yang beli hari tu katalah RM10,000, ni beli RM5, ni RM7, ni berapa ringgit. Dia seolah-olah macam penganjur, dia ambil sikit untung, dan kemudian balance tu daripada duit yuran, duit apa yang dibayar tadi tu, dia ambil dan dia bayar, dia bagi kepada orang yang mana menang. Katalah menang RM10,000, menang RM5,000, dia bagi kepada tu. Jadi pihak yang rugi siapa? Yang membeli tadi tu. Yang menang siapa? Yang seorang tu, dua orang tu yang menang tu ikut dia punya nombor, price dia dan sebagainya. Jadi di situlah asalnya judi, dengan guna idea. Okey. Kemudian juga kita nak pergi, ada judi ni dalam bentuk fizikal. Okey. Fizikal ni maksudnya ialah dia menggunakan haiwan tunggangan ke, contohnya dia menggunakan fizikal dia kena berlawan, dia kena masuk pertandingan tu, dia kena keluarkan peluh, dia kena kejar bola tu, kalau memancing kena duduk tengah panas, fizikal dia tu panas kan, kemudian sekian-sekian dan sebagainya. Okey, konsep asasnya, katalah saya buat contoh mudah ya, pertandingan futsal. Okey, pertandingan futsal. Dulu masa PKP famous pertandingan Beyblade, gasing tu. Sekarang ni tak ada dah kot budak main. Pertandingan Beyblade tu dia buat macam mana? Yang beli gasing RM20-30 tu, dia buat pertandingan, siapa nak masuk bayar RM3 untuk satu Beyblade, RM5 untuk satu Beyblade. Pemenang menang tempat pertama dapat RM50 contohnya, menang tempat dua dapat RM20. Ni anjuran kecil-kecil je. Anjur taman ke, persatuan ke, ringkas-ringkas je kan budak-budak. Tapi nak bagi fun, nak bagi happy, maka kita buat pertandingan yang macam tu, kenakan yuran RM3 contohnya, ataupun RM5. Okey. Jadi daripada duit yuran tu, yang budak-budak ni dia kena main, tu fizikal, dia kena main. Kalau futsal tu dia kena berpeluh, kena kejar bola tu, kena masukkan gol dan sebagainya, fizikal. Tapi tadi dia nak masuk, saya buat contoh futsal lah lebih mudah. Satu grup kumpulan dia tu, bola dia tu, satu grup katalah contoh 7 orang. Maka 7 orang tu nak masuk pertandingan tu kena bayar RM50 sebagai yuran penyertaan. Okey, yuran penyertaan. Maka pada waktu itu pihak penganjur buat apa? Pihak penganjur daripada RM50 tu dia ambil duit itu untuk jadikan hadiah pada pihak pemenang. Okey, untuk jadikan hadiah pada pihak pemenang. Maksudnya tempat pertama mungkin akan dapat 200, tempat kedua akan dapat 100.5, tempat ketiga dapat 100. Kan. Tapi yang masuk tu mungkin 20 kumpulan. 5 darab 2 dah berapa? Dah 1,000 dah dapat. Kan 1,000. Jadi tempat pertama 200, tempat kedua berapa, tempat ketiga berapa, penganjur dapatlah 300-400 sebagai keuntungan bersih daripada menganjurkan pertandingan futsal tu. Yang lain-lain tu hadiah. Kan, kemudian bayar sikit lah kod dia punya sewa padang apa semua tu, maka dia dapat sikit untung. Maka yang menang tadi tu dia dapat 200, 100 dan sebagainya, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kemudian 17 daripada 4, 5, 6, 7 sampai 17 sampai 20 kumpulan yang masuk tu, yang tu tak dapat apa-apa sebab kalah. Okey, jadi itu judi tak judi? Judi. Judi yang melibatkan yuran pertandingan, daripada yuran itulah digunakan untuk hadiah, dan kemudian melibatkan fizikal, mereka terpaksa bertaruh, duit pun hilang, dia punya yuran tadi pun hilang, maka pada waktu itu itulah judi. Lagi kita akan bincangkan detail, tapi itu secara ringkas dulu. Kita nak buat perbincangan ataupun contoh yang mudah pada apa yang kita sebutkan ni. Okey, kemudian dan juga selainnya. Okey, selainnya ni juga ada jenis perjudian ni yang gunakan mesin. Kan ada jenis perjudian ini yang gunakan contoh saya sebutlah awal-awal ni, nanti kita letak dalam contoh patut dalam judi semasa, tapi kita bawa terus mesin claw. Mesin claw tu tahu,
mesin yang mana kalau kita masuk RM1 tu dia bergerak untuk ambil anak patung. Biasa tu budak-budak main lah. Kan budak-budak kita main, anak-anak kita main lah kadang-kadang tu kan. Jadi tak ada buat apa, pergi shopping mall sambil-sambil nak pergi shopping ke apa, beli barang dapur ke apa, anak kita nampak mesin. Banyak ni, banyak. Dekat Kelantan tak silap saya tak ada. Zaman Tuan Guru ni Aziz lagi telah diharamkan, tak silap saya lah pada waktu tu. Tapi kita nak cerita, ini dekat KL, dekat Selangor, dekat apa semua ni, biasa kita akan jumpa mesin tu, mesin claw nama dia kan, ataupun mesin untuk dapatkan anak patung, dapatkan apa dan sebagainya. Okey, jadi di situ judi ataupun tidak. 2017 dulu saya kata judi. 2017, 2000 masa tu saya awal-awal lagi aktif berkuliah tentang fiqh muamalat ni, saya kata judi. Tapi ramai juga setengah orang tu ada macam confused. Betul ke Ustaz judi? Mana ada judi tu? Okey je budak-budak kita dah selalu main dah apa semua kan. Selalu beli kan. Ada orang kata macam tu. Saya kata okey tak apa. Tapi pendapat saya kata tu adalah judi. Sebabnya kita masuk RM1, masuk RM2, kita menggunakan mesin tu dan kemudian tak dapat pun. Kan katalah contoh anak kita tak dapat, anak jiran kita pun main juga tak dapat. Anak ni pun tak dapat. Tapi ada satu orang luar sikit mungkin daripada Kelang ke apa pergi shopping kat mana-mana, contoh Yong Rawang ke kan. Contoh kalau ada lah mesin tu kan. Jadi dia pun datang dekat situ, dia pun masuk, kemudian RM1 jalan-jalan dia dapat anak patung tu. Dengan RM1 tadi tu. Kira lakilah dia bertuah lah pada hari tu. Tapi orang yang masuk sebelum ni RM2, RM1, RM4, berapa ringgit dah habis ni, dia dah terkumpul mungkin dah jadi 200, dah jadi 300, mungkin dah jadi 100 mesin tu dapat. Kerana yang lain-lain ni masuk-masuk tak dapat. Kan? Jadi di situ maksudnya ada pertaruhan guna duit, gunakan kaedah mesin, kemudian yang menang je dapat tadi. Yang kalah duk masuk RM2, RM3 tu tak dapat apa-apa. Okay, tak dapat apa-apa. Saya kata itulah unsur judi yang jelas. Kerana pertaruhan tu nampak dia dengan mesin, tapi sebenarnya ramai terbabit yang terbabit, masukkan tak menang, ini tak dapat, ini pun masuk tak, CD masukkan pun tak dapat dan sebagainya. Maka saya kata alhamdulillah 2019 satu-satunya negeri yang mengeluarkan irsyad fatwa pandangan itulah wilayah Persekutuan. Okey, so 2019 tu wilayah Persekutuan keluarkan pandangan menyatakan bahawa mesin claw juga termasuk dalam unsur judi. Mereka bawa pandangan mazhab Syafi'i dan sebagainya, menyatakan bahawa dia dikenakan sebenarnya yuran dia adalah RM1 tu. Dia rugi tak RM1, rugi RM1. Okey, rugi RM1, masuk tak dapat, dia rugi. RM2, RM3, RM5 masuk tak dapat, rugi. Tiba-tiba ada orang entah daripada mana kan, masuk, tiba-tiba RM1 je masuk, dia dapat. Maka yang itu kita kata judi dalam bentuk mesin, dalam bentuk moden yang melibatkan risiko kerugian orang yang masukkan RM1 tu, RM2 anak-anak tu, dan kemudian keuntungan bagi pihak yang mana kita kata dia masuk tadi tu ataupun yang menang yang dapat tadi anak patung tu. Itu konsep asal 2-3 contoh sebelum kita pergi contoh yang lebih banyak dalam konsep judi semasa. Okey. Kita nak pergi dulu ancaman judi. Okey. Kita nak pergi dulu ancaman judi. Baik, yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, dia adalah perbuatan jijik, perbuatan syaitan jijik dan kotor. Okey, tuan-tuan boleh perempuan boleh tengok dalam surah Al-Maidah. Saya tengok tadi ada tuan-tuan juga kan. Tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam surah Al-Maidah pada ayat ke berapa? Pada ayat 90. Boleh tengok kat situ. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Okey, ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Okey, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa dia? Yang pertama sekali Allah sebut innamal khamru, arak. Kemudian maisir, tu perkataan dia, maisir, judi. Kemudian apa? Ansab. Al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ansab ni maksudnya adalah memberi makan bahala. Ansab ni maksudnya memberi makan bahala. Kemudian juga wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian Allah kata apa? Empat perkara ni min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Kemudian Allah kata fajtanibu ni dia kena tinggalkan, bukan tinggal tu sebahagian. Tinggal sikit-sikit, kena tinggalkan semua perkara dan apa yang nak membawa kepada unsur judi tu, dia kena tinggalkan. Kemudian fajtanibu la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu termasuk di kalangan orang-orang yang berjaya, yang beruntung di hari akhirat kelak. Baik, jadi di sini
Penegasan tu Allah guna perkataan pertama sekali innama, sesungguhnya, betul-betul. Ni fokus. Ayat ni kena fokus. Kita belajar kalau tadabbur itu innama ni penegasan yang mana menunjukkan bahawa kita betul-betul kena fokus, kena tengok, kena tinggalkan pada apa yang Allah akan cakap selepas tu. Baik, satu. Kemudian Allah kata daripada perbuatan syaitan, dua. Ancaman dia adalah daripada perbuatan syaitan. Maksudnya nak tahu syaitan ni buat apa? Syaitan suka berjudi, syaitan suka minum arak, itu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Sebab tu Allah tak bagi kita sama ikut syaitan tu. Baik. Kemudian apa? Memberi makan bahala, kemudian mengundi nasi dengan anak panah. Okey, tapi saya nak fokus tadi innama, sesungguhnya, penegasan. Kemudian dia adalah perbuatan syaitan. Kemudian yang ketiga Allah kata fajtanibu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Ayat ni banyak penegak, dia punya penguat dia dan juga penegasan dia yang menunjukkan bahawa ini adalah benda yang sangat serius. Benda yang sangat perlu difokuskan oleh anak Adam, difokuskan oleh kita semua. Baik, kemudian baru Allah kata la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan berjaya, terutama dekat akhirat nanti. Baik, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tengok tu, yang pertama saya nak sebut tu, sebab tu Imam Qurtubi dan sebagai ulama tafsir menyatakan bahawa, cuba tengok ayat dia punya level dia tu. Allah letak apa? Pertama Allah kata, saya terangkan dululah apa itu mengundi nasib dengan anak panah dan sebagainya. Saya terangkan dulu. Pertama kita kata arak tak payah bincang lah. Semua kita faham apa-apa berkaitan dengan arak. Tapi kita kena beza di sana ada alkohol, di sana ada arak. Arak semestinya mengandungi alkohol. Tetapi alkohol belum tentu digunakan untuk buat arak. Tu beza. Okey? Sebab tu kalau kita tengok majlis fatwa kebangsaan, perbincangan di kalangan para ulama dan sebagainya, banyak makanan kita ni sebenarnya ada mengandungi alkohol, tetapi bukan untuk jadikan ia sebagai satu benda yang memabukkan. Tapai 0.2% alkohol dia. Ada sebahagian kata 2% alkohol dia, banyak. Tapai tu. Tak kira lah tapai ubi ke kan. Tapai pulut ke, tapai apa. Tu berat tu. Dia punya kandungan alkohol tinggi. Kemudian apa lagi? Dia punya kandungan dalam sos tomato. Sos tomato 0.04%. Okay. Kemudian kalau contoh kicap 0.03% kandungan alkohol. Tapi semua tu, kandungan alkohol tu, kandungan yang ada tu, dia bukan untuk jadi arak untuk memabukkan. Bukan untuk jadi arak untuk memabukkan. Dalam istilah sains dia panggil untuk stabilize. Kan? Stabilizer ni maksudnya ialah supaya makanan tu tahan lama, dia untuk pewarna dan juga untuk dia punya kekal lama makanan tu, tahan lama. Jadi itu maksudnya untuk pewarna, untuk tahan lama dan mungkin rasa juga daripada sudut tu. Maka alkohol ada fungsi dia dalam sektor pembuatan makanan. Okey, tapi alkohol yang ada dalam arak tu itu memang nak buat bagi dia mabuk, nak buat bagi dia hayal dan sebagainya. Maka yang tu sebab tu mana-mana hatta dikatakan 1% alkohol sekalipun, tapi dia tu tujuannya untuk memabukkan, tetap haram. Tetap haram. Agalia ke, ada jenis-jenis arak yang ni sekian ni, yang rendah dia punya kandungan alkohol, tetap haram. Sebab dia adalah untuk buat benda tu memabukkan. Tetapi yang tadi makanan ataupun contoh alkohol yang digunakan dalam kandungan ubat-ubatan. Ubat sapu kita tu ada alkohol. Ubat sapu kita ada berapa peratus alkohol dan kita guna tu untuk sapu. Ataupun contoh lain, minyak wangi. Minyak wangi kita pakai dekat rumah ke dan sebagainya. Maka minyak wangi tu, kalau yang di luar-luar sana, minyak wangi jenama Gucci ke, jenama Burberry ke, jenama Paris, apa-apa lah ada kat sana kan. Jadi yang kita beli tu, yang kita dapatkan tu, dia ada kandungan alkohol. Yes, ada kandungan alkohol. Tapi boleh guna ke nak bawa solat ke nak bawa apa? Jawapannya boleh. Sebab alkohol itu bukan untuk digunakan untuk memabukkan. Alkohol itu digunakan untuk stabilize. Bagi minyak wangi tu tahan lama sikit. Dia punya bau tu dia punya rasa bau tu dia tahan lama sikit. Maka itu hukumnya Majlis Fatwa 1987, saya ingat 1984 dah bincang panjang. Maka hukumnya adalah harus kita menggunakan minyak wangi pada alkohol, ubat-ubat pada alkohol, makanan-makanan yang mengandungi alkohol, tetapi bukan tujuan untuk buat arak tadi, maka hukumnya adalah diharuskan. Jadi kena ada beza tu arak dengan alkohol. Dia ada beza dia. Dia ada pula metanol, etanol tu saya tak bincang lah. Itu bukan fokus kita pada hari ni. Kita nak bincang adalah tu arak. Okey. Kemudian yang kedua, Allah sebut maisir judi. Ini sekejap lagi kita detailkan. Yang ketiga Allah sebut ansab, memberi makan bahala. Allah menyatakan dekat sini ataupun kita kata pemujaan ataupun memberi makan bahala ni, dia sebenarnya benda ni dah berlaku start daripada zaman Nabi Ibrahim ataupun belakang tu lagi. Kan penduduk di kota Babil memang menyembah bahala. Jadi dakwah Nabi Ibrahim tu daripada awal lagi, dan mereka tak ada pesta. Kan ada pesta dalam setahun tu, dia ada pesta untuk memberi makan kepada bahala-bahala mereka.
Itu benda yang berlaku lah, memberi makan kepada bahala-bahala mereka. Dan kemudian benda ni berlaku lah sampai sekarang. Kalau kita tengok ada makanan-makanan tentu, buah apple, buah limau, buah nenas, apa semua yang diberi makan kepada, percaya kepada ada roh-roh tertentu. Bukan roh, maksudnya ada something lah, perkara-perkara tertentu yang akan makan, kan, yang akan ni, padahal sebenarnya tak makan pun, kan, tapi dia percaya, kan. Termasuk juga pengamalan orang-orang Melayu terdahulu, mungkin sekarang pun ada, tak tahulah sekarang ni, tapi dulu-dulu selalu berkenaan dengan dia buat satu benda untuk memberikan kepada sesuatu makhluk. Contoh, biasanya dia ada dalam memutus ubat, dia panggil. Itu istilah dia, memutuskan ubat. Biasanya satu orang ni dia ada penyakit ke, kena gangguan jin ke apa semua, dia dah ubat mungkin seminggu, 2 minggu. Lepas tu dah nak baik tu, nak pulih tu, tok bomoh ke, ataupun dia panggil pawang ke apa ke. Dia kata kamu kena sembelih seekor ayam putih, kemudian hanyutkan ke sungai. Contohnya gitu. Ataupun sembelih apa-apa ni, kemudian lempar ke dalam paya, contohnya kan. Dan sekian-sekian, kerana dia nak makan. Contohnya kerana sekian-sekian lah. Ataupun telur ni, kamu kena buat gini-gini, kamu kena pecahkan, dan kemudian buang dalam longkang, contohnya. Kan untuk apa? Untuk dia lah, dia nak tu. Itu semua perbuatan khurafat dan membawa kepada syirik. Dan itulah pemujaan bahala yang berlaku pada hari ini. Kan, maksudnya percaya kepada benda-benda tertentu, kita buat sembelihan ke, buat apa ke, untuk itu, untuk ini, untuk itu dan sebagainya, bukan tujuan kerana Allah. Bukan tujuan kerana Allah. Maka disitulah boleh membawa kepada kesyirikan dan perkara-perkara yang khurafat. Tu kita kena hati-hatilah dalam bab berkait dengan perkara itu. Okey, kemudian yang keempat Allah kata azlam, mengundi, menenun nasib dengan anak panah. Zaman Arab Jahiliah dulu, mereka buat apa? Mereka ni bila ada sesuatu, contoh nak pergi musafir, tentang apa-apa sekian-sekian, masuk nak keluar pada outstation dan sebagainya, mereka akan pergi jumpa tukang pemanah. Remal ni, tukang pemanah ni, mereka buat apa? Mereka kata, ni, ambil 1 dinar, ambil setengah dinar ni, buat cabutan. Cabutan apa? Pada anak panah tu, dalam busur tu, anak panah dalam busur tu, dia ada nombor-nombor dia. Nombor-nombor, apa kita panggil, ada istilah dia. Maksudnya percaya kepada bentuk-bentuk nombor-nombor ataupun dia punya apa, kita kata nombor lah, senang cerita kita buat. Maka dia pun buat apa? Rumus. Kan ada rumus-rumus dia tu, dia keluarkan daripada anak panah tu, dia bayar 1 dinar, setengah dinar, dia keluar, dia pun tengok. Oh yang ni kamu tak boleh keluar ni, nanti kamu akan ditimpa bahaya, nanti perompak akan datang. Sebab rumus ni biasanya dia bawa sial, bawa malang. Contohnya gitu kan. Jadi orang tu pun tak keluar sebab percaya pada si tukang pemanah tadi tu kan. Jadi benda tu dah berlaku pada zaman dulu. Zaman sekarang lagi banyak rahsia tarikh lahir lah, rahsia tarik lalat lah, rahsia nombor tu lah, rahsia nombor ni lah kan. Rahsia contohnya apa, kalau kita hidung jenis macam ni rezeki dia kan. Kalau jenis itu hati-hati juga. Apps yang ada dekat Facebook apa semua, hati-hati. Saya tengok kadang-kadang ustaz-ustaz pun dia pun buat juga kan. Contohnya apa, masukkan apa detail apa kita, rupanya dia keluar dia punya rekod dia, gambar kita ke apa, kamu seorang yang penyayang, 2 tahun lagi kamu akan dapat sekian-sekian jadi CEO. Itu ramalan. Itu ramalan sebenarnya. Dan saya tak setujulah kalau ada orang main ke apa, tapi dia nak main silakan kan. Tapi kita kata benda tu membawa kepada unsur yang azlam tadi tu. Kan, unsur mengetahui rahsia-rahsia Allah, dan itu bab rezeki, bab apa akan datang perkara gaib ni kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh terbabit. Kan rupanya bila kita tengok pada ayat ini panjang pendetailan dia, tetapi Allah menyatakan fajtanibu, semua yang berkait dengannya kamu kena tinggalkan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang mana berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba perhati, kan 2 item yang akhir tu kesyirikan. 2 item yang akhir tu, mengundi nasib ataupun memuja bahala dan memberi mengundi nasib dengan anak panah tu, itu perkara syirik, perkara khurafat yang bawa kepada perkara yang kesyirikan. Dan Allah samakan 4 perkara tu, arak, kemudian juga judi dan sebagainya, sama macam perkara tu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahaya perbuatan judi, itu yang hari ni kita nak belajar, kita nak bincang, kita nak elakkan perkara itu kerana bimbang pada ayat surah Maidah ayat 90 tu. Okey, kemudian yang kedua, bergurau sahaja dikenakan fidyah, bayar. Okey, yang ni kalau dapat carilah, okey. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kan, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW menjawab, bukan menjawab, maksudnya Nabi sebutkan ada satu dialog. Nabi katakan,
faqal, ada satu orang ni dia kata kepada kawan dia, ya ta'al, ya sahibi ta'al fal uqammirak, wahai sahabatku, marilah jom kita berjudi. Dia bergurau je tu, dia bergurau tu dalam keadaan yang bukan betul-betul nak berjudi, tapi saja je seronok je tengok orang tu berjudi, mana tahu menang besar ke, jom judi, bergurau contohnya kan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Kan, bersedekah di situ di sebahagian para ulama pendapat antaranya Imam Ahmad, maksud bersedekah di situ ialah membayar fidyah. Fidyah tu macam mana? Okey, katalah contoh yang dia nak masuk tu 200, dia gurau je, jomlah kita letak 200 dah kot judi ni. Contohnya pertandingan bola. Kan, tengok baru ni apa? MU lawan apa ke tak tahulah, saya tak update sangat tentang bola. Walaupun saya lelaki tapi saya tak berapa suka sangat bola, saya suka benda lain, saya suka sukan pemotoran. Kan. Okey, jadi ada orang minat masing-masing. Okey, jadi bila sebut dia pun kata okey, kita bid jom, kalau MU menang RM50. Kan, kalau ni menang tu kan judi, tak apa, kita gurau je. Kan, jadi gurau tu yang bid RM50, dia kena bersedekah RM50 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah dengan nilai, maksudnya yang mana dia bergurau untuk berjudi tu. Main-main ke tuan-tuan? Tak main-main. Nabi sebut dalam riwayat Imam Bukhari. Maka menunjukkan bergurau dalam berjudi pun Nabi tidak benarkan, apatah lagi berjudi. Kan, ini menunjukkan bahawa ketegasan dalam agama kita yang mana Nabi SAW sebutkan kepada kita. Okey, kemudian yang ketiga, dosa besar. Dosa besar lah, termasuk daripada sebahagian dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kepada perkara-perkara judi. Sebab tu kalau tengok ijtanibu sab'al mubiqat, kan, jauhkanlah 7 daripada perkara yang membinasakan, syirik, uqud walidain, derhaka pada ibu bapa, riba dan sebagainya, makan harta dan seterusnya. Ada riwayat lain sebut adalah judi, kan. Jadi termasuk daripada dosa besar. Jadi dia adalah satu perkara yang hari ini kalau boleh kita cuba untuk nak elakkan tentang perkara-perkara yang kita bincangkan ni. Okey, kita pergi satu persatu. Okey. Pertama sekali, judi dalam cabutan bertuah. Judi dalam pertandingan, mesti keluar tadi kita dah sentuh, tak apa. Kemudian tekaan, insurans, perbankan, kad diskaun, kad itu, kad ini dan sebagainya. Kad mesra, tu nanti kita bincang. Kad apa, bonus link, tu nanti kita bincang. Masuk semua dalam ni. Okey, kita nak pergi dulu, judi dalam cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah ni macam mana? Cabutan bertuah ni kita kata dapat hamper, dapat apa, menang sekian-sekian dan sebagainya. Dan cabutan bertuah ni dia boleh jadi juga, kalau dulu famous 2008, 2010, judi melalui SMS. Kan, yang kita hantar, contohnya kita tengok ada satu peraduan dekat TV. Keluar satu peraduan dekat TV, kemudian TV tu kata kita ada buat sekarang ni apa kita kata, minggu dia lah, kan, waktu dia lah. Kita tolong silent, terima kasih. Okey, jadi bila apa keadaan seperti itu, dia buat macam mana? Dia kata, okey, siapa menang ni pada minggu peraduan sekian-sekian, syarikat kami menawarkan sekian, maka ada hadiahnya sebuah skuter, hadiahnya sebuah televisyen. Kan? Tetapi untuk menang cabutan bertuah ni, pertandingan ini, anda perlu SMS dan typekan apa kita kata, biasanya kita kata seronoknya pergi, ataupun apa istilahnya kita kata, maksudnya promotion yang paling terbaik lah. Promosi yang paling terbaik yang kita akan pilih, maka dia akan mendapat pemenang. Okey, kita pun buat, type lah. Oh, cantiknya skuter. Skuter itu idaman saya. Contoh, kita pun type, hantar kepada 53422. Contoh. Kan, ini dulu famous lah. Okey, jadi dia macam seolah-olah cabutan bertuah, macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya Majlis Fatwa Kebangsaan 2009, tak silap saya, telah memfatwakan ini adalah judi. Kenapa judi? Kerana kita tak rugi apa-apa. Itu belum undi pertandingan lagi, pertandingan menyanyi, pertandingan karaoke, pertandingan apa lagi yang ada kat TV, tahu, akademik apa benda semua tu, kan. Jadi nak undi tu 50 sen, nak undi tu RM1, nak undi tu apa-apa semua tu kena bayar. SMS tu mahal. Yang 5 digit tu 50 sen ke RM1, mahal. Okey. Jadi bila undi tu, dia mana judinya? Okey, judinya kita gunakan duit tu untuk menang skuter. 50 sen tu, kalau dah contoh 10,000 orang, skuter tu harga 4-5,000 contohlah, zaman tu lah kan. Tapi dapat tu 15, mungkin 50,000 orang yang undi. Sebab percuma, dia katakan percuma. Tapi hakikat sebenarnya, RM1 tu lah dia punya yuran. Ataupun 50 sen tu lah dia punya yuran. Tapi dia bukan yuran tu penuh. Okey, contoh katalah RM1 yuran dia, SMS dia. 20 sen akan dapat kepada syarikat perkhidmatan telco. Syarikat itulah apa yang SMS punya tu.
Dan 20% akan dapat kepada yang penganjur sekian-sekian, kemudian 5% tu akan dapat pada keuntungan ataupun dia punya apa? Dia punya bayaran nanti kepada hadiah dia tu. Ataupun mungkin 3% daripada hadiah. Kalau 3%, 30,000 yang masuk, banyaklah. Tu cerita dia, kan. Jadi semua tu pakat duk mengundi. Itulah judi SMS. Yang mana berlaku dalam cabutan bertuah yang kita undi kat TV ke, undi penyanyi ke, undi apa-apa ke. Saya ingat kita tak buatlah undi penyanyi apa semua tu, tapi mungkin kita buat yang mana nak menang hadiah skuter, TV apa semua tadi tu. Saya saja duduk tengok TV, tak ada apa-apa, buatlah contohnya kan. Tu zaman dulu-dulu punya cerita. Maka itu judi dalam cabutan bertuah. Sebab apa? Sebab yuran kita ialah membayar dengan RM RM1 dan kita confirm kalah. Jarang yang nak menang. Yang menang tu yang mana tak tahulah kan. Yang menang tu adalah, tapi dia mungkin daripada RM1 tu, yang undi mungkin 10,000 ataupun mungkin 20,000. Jadi dah ada 20,000, RM 20,000. Harga skuter tu 45,000 je. Tengok untung dia berapa. Nampak? Orang dulu punya cara kaedah untuk buat keuntungan melalui judi yang tak nampak. Kalau kita tampal tu adalah Magnet Sport Toto je lah judi. Kan? Yang ni tak je lah. Maka rupanya adalah judi. Sebab kita rugi RM1, kita bertaruh untuk dapatkan tu. Dan kemudian berapa ramai pihak yang akan rugi, mungkin yang menang tu hanya 3 orang daripada 10,000. Faham tak? Daripada 20,000. Maksudnya tempat pertama, tempat 2, tempat 3 dia menang. Dia count daripada yuran yang kita bayar walaupun RM RM1 tadi tu. Itu bahayanya. Itu kalau ada yang terlibat tu, kita kata benda kita tak tahulah kan. Tapi sekarang ni kita nak belajar ni supaya kita nak baiki. Bukan kita nak menyesali mungkin kesilapan kita dulu tak jelas dan sebagainya. Okey. So juri dalam cabutan bertuah lagi. Hamper kan, ataupun kita kata contoh gini, kita pergi supermarket, pergi market, pergi pasar, tiba-tiba pasar ni bagi tahu apa, sesiapa, ni biasa dia ada buat offer kan, sesiapa yang mana membeli RM 200 ke atas daripada barang-barang rumah, barang-barang apa-apalah keperluan harian rumah, maka dia berpeluang untuk mendapat satu cabutan bertuah. Okay. Jadi dia pun apa lagi, dia pun okeylah, kata tak ada masalah, belilah sampai 200, beli beras, beli apa semua tu 200. Dia pun pergi dekat service center, dia pun bagi tahu ni saya punya senarai harga saya beli apa lebih pada 200, jadi saya akan dapat satu undian. Pemenang akan diumumkan 2 minggu lagi. Contohnya kan. Kita pun beli lah, tiap-tiap hari pergi beli 200 contohlah kan. Okey, tapi nak bagi tahunya bahawa adakah termasuk dalam judi ataupun tidak. Okey, gini. Kalau dia beli 200 tu memang betul-betul barang yang dia beli. Cuma komitmen dia beli tu, maka pihak mall menawarkan untuk dia dapat cabutan bertuah sebab dia beli banyak. Kan, sebab dia beli banyak. Maka tak ada apa kaitan, ada yuran? Tak ada yuran. Tak ada yuran. Memang 200 tu dia beli, dia dapat barang dia. Jadi sekarang ni kalau tengok judi, ada risiko kerugian tak dekat situ? Tak ada. Sebab dia memang beli barang. Dia beli kicap, dia beli sos tomato, beli Maggi, beli apa semua tu. Memang RM 200. Kan? Ada tak di situ keuntungan? Yes, dia akan dapat keuntungan, tapi dia tak rugi. Pihak-pihak lain juga tak rugi sebab memang dia beli tu adalah barang keperluan harian dia berjumlah RM 200. Judi ataupun tak? Bukan judi. Okay? Bukan judi. So, cabutan bertuah macam tu kita boleh masuk, tak ada masalah. Cuma masalahnya berlaku dekat mana? Kat sini. Harga barang tu, dia tak sampai 200 pun. Harganya 195. RM 195. Tapi masalahnya pihak mall akan gunakan RM5 itu sebagai yuran yang mana kita tak perasan, kita tak tahu. Okey, hakikat sebenarnya kalau itu yang digunakan, dia sebenarnya adalah judi. Tapi kita tak tahu yang pihak mall menggunakan RM RM5 daripada 200 tu, padahal kita kira-kira rupanya ada, dia dah package dah barang tu. Ni barang 200 yang kita kena beli, ada kicap, ada apa semua, tapi rupanya bukan harga yang kita katakan sebagai harga. Rupanya ada RM2 contohnya lebih kan, ataupun RM5 contohnya, dia dimasukkan kepada yuran. Kan. Jadi dekat situ sebenarnya asalnya dia adalah judi, tetapi kita tak tahu ni, kita dimaafkan. Cuma kita kena hati-hati. Kan, waktu lain kita kena hati-hati, bimbang takut kita termasuk dalam cabutan bertuah yang mengandungi unsur judi. Termasuk cabutan bertuah makan malam, syarikat buat dinner, syarikat buat lunch ke apa ke dan sebagainya, maka ada cabutan bertuah. Okey, kalau cabutan bertuah itu daripada hadiahnya adalah daripada syarikat. Hadiahnya adalah daripada syarikat. Jadi kita tak kena bayar yuran ke apa? Kita tak bayar sebab syarikat memang sponsor semua. Maka tu hukumnya harus. Okey, sebab tak ada siapa yang rugi.
Mungkin ada orang yang untung yang akan menang dalam cabutan bertuah nombor yang dia bagi kat bawah kursi ke, kan, nombor yang bagi melalui online ke apa ke, ataupun yang diundi ke dan saya dibuat cabutan ke dan sebagainya, maka yang itu tak termasuk dalam judi kerana kita tak membayar sedikit pun daripadanya untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang menyertai cabutan bertuah tu. Okey, jadi adakah itu judi? Jawapannya ia tidak judi. Maka kita nak kena tengok, tak semua judi, tapi ada yang melibatkan. Dia senang je, nak tahu cabutan bertuah judi ke tak, ada iuran kita kena bayar. Okey, daripada iuran tu akhirnya kita rugi sebabkan kita tak menang cabutan bertuah macam judi SMS tadi, macam apa yang kita ceritakan tadi, maka yang itu termasuk dalam unsur judi. Kalau dia percuma, syarikat buat, mall buat, memang kita beli tu beli barang je lah, kan, memang dapat barang, tak rugi apa-apa. Dan itulah kita nak guna pun barang seharian, dapat periuk ke dapat apa, contohlah kan. Jadi yang tu tak termasuk. Sebab kita memang dapat barang, kita tak rugi apa-apa pun. Kita dapat dah barang tu. Memang kita nak guna barang tu. Itu dia punya konsep dia. Baik, habis. Okey, kalau ada persoalan silakan. Saya tengok ada beberapa soalan, nanti saya akan jawablah. Okey, kita nak pergi dulu. Judi dalam pertandingan. Pertandingan apa? Tak kira lah. Pertandingan sekolah hancurkan, pertandingan surau masjid hancurkan. Saya kata ada juga jumpa surau berjudi. Sebab dia, doktrin dia ialah judi ni sport toto, makna benda tu tak boleh. Tapi dia buat pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan, ada masjid dekat KL, pertandingan golf. Pemenang dia tempat pertama pergi umrah, main-main ke. Pertandingan pertama tempat pertama pergi umrah. Tempat kedua dapat satu set golf ke apa ke dan sebagainya. Dia Datuk Tan Sri apa semua tu, saya pernah kat situ. Kan? Jadi, mereka buat pertandingan. Dia macam mana Ustaz? Judi dalam pertandingan. Kita kata, pertama sekali, pertandingan ini apa-apa yang melibatkan iuran penyertaan. Yang mana iuran penyertaan itu, ni kena tulis betul-betul, ingat betul-betul nak tahu judi dalam pertandingan, iuran yang dikenakan untuk menjadikan ia sebagai hadiah pada akhir pertandingan. Maksudnya iuran itulah guna untuk beli hadiah. Iuran itulah untuk beli hamper. Iuran itulah untuk nanti sponsor pergi umrah. Iuran itulah untuk pergi bercuti ke 3 hari 2 malam ke apa dan sebagainya. Daripada duit iuran tu, separuh ke berapa? 50% ke? Separuh ke? 30% ke? 80% ke? Tak kira. Yang pastinya ambil daripada duit iuran. Okay? Yang pastinya ambil daripada duit iuran. Maka pada waktu itu, bila kita masuk pertandingan, tadi kita sebut tadi, katalah pertandingan golf, contoh masjid tu buat. Kita kata pertandingan golf, contohnya satu kepala, mereka ni biasa je 200 satu kepala, 500 satu kepala, biasa je. Kan yang masuk tu 30-40 orang, kalau dah 500 memang boleh pergi umrah lah. Itu cerita dia. Kan? Jadi buat pertandingan apa semua. Jadi yang rugi ni tak dapat apa lah. Tapi kita ni macam mengeratkan silaturahim kan, sama kita, kawan-kawan kita, geng-geng Tan Sri, datuk-datuk apa benda semua ni kan. Dia nak erat kan. Tapi kita keluar 500. 500 rugi tak? Rugi 500. Kan? Jadi siapa pemenang? Pemenang tepat 1-2 je lah pemenang. Contoh 3. Satu dapat merah, satu dapat sekian-sekian, satu lagi dapat set golf ke apa dan sebagainya. Jadi daripada 500 tu ada 50 orang contohnya masuk, 5 darab 5, 25,000. Ke 25,000. Jadi pergi umrah katalah 10,000. Kan? Yang lain-lain tu contohnya dia gunakan untuk hadiah ke tempat yang lain lah. Kan? Kemudian mungkin yang lain tu mereka pun ada persatuan ke apa, 5,000 masuk duit persatuan. Contoh gitulah. Okey. Jadi judi ataupun tidak, saya kata judi. Kan? Judi. Termasuklah juga sekolah. Bukan saya kata. Ni Majlis Fatwa Kebangsaan, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, Akademik Islamik, OIC, Akademi Antarabangsa Fiqh Antarabangsa, fatwa-fatwa yang dikeluarkan, semua pertandingan yang mengenakan iuran, daripada duit iuran beli hadiah, daripada hadiah tu dapat tempat pertama, kedua, ketiga, yang lain tak ada, maka ataupun kalah, maka yang tu dikira sebagai judi dalam pertandingan. Ini semua termasuk dalam futsal, bola sepak, kan, sekolah buat pertandingan dekat budak sekolah tapi duit PIBG tak berapa nak ada, contohlah kan. Duit PIBG tak berapa nak ada, kenakan iuran kepada budak sekolah, apa dia, siapa nak masuk ni dia kena bayar RM3, RM RM2 contohnya. Pertandingan apa? Pertandingan lumba lari ke, pertandingan pingpong ke, pertandingan apa-apa lah kan, buat pertandingan. Contohnya lah kan. Jadi tak kira sekolah ke, hatta institusi agama sekalipun. Kan, pejabat mufti buat pertandingan, siapa nak masuk kena bayar sekian-sekian. Okey, yang itu semua termasuk dalam judi. Tapi kalau ada sponsor pihak ketiga, sponsor pada pihak ketiga, contohnya duit PIBG, duit persatuan, duit apa tadi, duit masjid, duit surau, tapi iuran ada juga, iuran tu sikit je.
Contohnya RM20 yuran. Yuran ni untuk apa? Untuk siapa yang datang nanti, bila dia daftar, dia dapat makanan, dapat air, itulah jumlah lebih kurang RM20 yang dia makan pagi tu. Contohnya gitulah. Ataupun RM20 tu termasuk untuk membayar kod ataupun sewaan bagi padang dia. Kan, RM10 untuk makan, RM10 kumpul-kumpul untuk bayar kod. Hadiah apa? Hadiah sponsor pada pihak ketiga. Hukumnya harus. Okay? Hukumnya harus. Nabi SAW, kita bagi dalil dia lah kan. Dalil dia, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, Nabi SAW pernah menganjurkan pertandingan lumba kuda, dipanggil mudammarah. Mudammarah ni, kuda tu jauh jugalah, dia punya daripada Haifa ke mana tempat dia, saya lupa dah. Tapi hadis tu sahih dalam riwayat Bukhari, Nabi anjurkan pertandingan mudammarah. Mudammarah ni kuda yang terlatih. Dalam kata Imam Nawawi, kuda yang mana asalnya tu dia bagi makan banyak-banyak, kemudian selepas tu dia kurangkan sikit makan dia untuk dia exercise, bukan exercise lah, maksudnya untuk latihan, dan kemudian kuda tu jadi terlatih. Kan. Jadi Nabi menganjurkan kuda yang terlatih. Kan. Jadi Nabi anjurkan pertandingan tu, tapi tak kena bayar yuran lah waktu tu. Kan Nabi anjurkan pertandingan tu, dan kemudian siapa menang tu dapatlah hadiah. Kan Nabi SAW berikan, atau sebahagian sahabat berikan. Dan kemudian juga Nabi pernah anjurkan pertandingan kuda yang dipanggil sebagai yang ghair mudammarah, yang tidak terlatih, kuda yang biasa pun Nabi anjurkan. Dan kemudian di sebahagian sahabat pun masuk untuk apa? Untuk latihan kuda tu menyertai peperangan. Kan Nabi buat pertandingan nak beradu kekuatan untuk meningkatkan stamina masing-masing di kalangan sahabat, Nabi buat. Maka asalnya pertandingan ni dalam bahasa Arab dipanggil musabaqah. Sebenarnya pertandingan musabaqah peringkat antarabangsa tu nak bagi sedap namanya musabaqah, Arab sikit. Sebenarnya pertandingan tu lah. Kan? Pertandingan tu. Cuma masuk tu tak adalah pula dikenakan yuran ke apa. Cuma kena hantar wakil lah. Mungkinlah kena berapa ringgit ke apa. Itu untuk admin fee penyertaan. Yang sponsor kerajaan Malaysia contohnya. Kan? Yang sponsor JAKIM contohnya. Itu tak ada masalah. Sebab walaupun dia masuk yuran, tapi sebenarnya yuran tu tak guna pun untuk hadiah. Yuran tu hanya sekadar admin fee penyertaan, mungkin dari sudut dia nak kena apa-apa ke, mungkin nak bayar kepada hakim penceramah ke, contohnya penceramah pula, hakim ataupun kepada dia punya ni lah kan, pengurusan, itu saja. Dia bukan termasuk untuk hadiah. Maka sponsor daripada JAKIM ke apa, tak ada masalah, buatlah. Cuma kita kata nak bagi sedap tak musabaqah. Kan, musabaqah qaratul qadam, pertandingan bola sepak. Padahal benda tu lah, sama je. Cuma namanya bahasa Arab. Kan? Jadi kita kata musabaqah futsal, pertandingan futsal, betul itu. Kan? Dia tak kata, mana boleh musabaqah ni dia mesti pertandingan tilawah Quran. Tak, musabaqah tu maksudnya pertandingan. Okey. Jadi apa-apa pertandingan, bibelik ke, pertandingan futsal ke apa dan sebagainya, pertama untuk elakkan dia daripada judi, ada sponsor pihak ketiga. Baik. Macam ni lagi cara nak elak. Itu penting sebab saya datangkan masalah kena ada solution. Kan? Solusi tu penting. Menyelesaikan masalah tu penting. Kita tak buat orang awam jadi macam mana Ustaz, biarlah saya tak ada. Kan? Ada caranya. Boleh buat pertandingan. Tak ada masalah. Okey, pertama kita kata sponsor pihak ketiga. Persoalan dia sekarang ni, sponsor ni boleh jadi duit persatuan ke, duit apa, tabung ke apa ke dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Okey. Yang kedua, dia nak buat macam mana dalam pertandingan ni? Boleh tak dia bukan sponsor pihak ketiga, tapi mungkin ada daripada peserta yang nak sponsor. Okey, peserta yang nak sponsor. Majoriti para ulama, bila sebut ulama ni kita sebut nama lah. Ulama mana tak tahu tapi sebut nama lah kan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah membenarkan kalau ada sebahagian peserta yang nak sponsor. Katalah yuran ni untuk makan apa semua ni RM20 je untuk bayar kad sekali kan, untuk bayar padang apa semua ni. Tapi ada orang nak sponsor. Apa tu, Cik Azmi tu sponsor 500, Cik ni 300 saja, kawan-kawan apa semua. Kita buatlah pertandingan futsal contohnya. Menang tempat pertama dapatlah hamper contohnya kan. Dapatlah hamper 200 ke berapa ke. Harga je lah. Jadi kalau sponsor daripada sebahagian daripada peserta, maka hukumnya juga adalah harus mengikut 3 imam mazhab kita sebutkan tadi. Tapi Imam Malik tak berapa suka. Tak apalah, Imam Malik tu kita bincang kemudian lah. Tapi kita kata 3 mazhab membenarkan kalau ada sebahagian daripada peserta. Kalau semua sponsor, kan, semua sponsor daripada peserta, kan, siapa-siapa nak sponsor kita offer, yuran RM10 untuk makan pagi, kan, contohnya, kan. Kemudian ada nak sponsor padang, ada nak sponsor tu, ada nak sponsor hadiah apa benda semua. Kalau semua sponsor ni, para ulama berbeza pandangan pendapat sebab dia seakan-akan menyertai yuran. Walaupun tak tetap, dia seakan-akan menyertai yuran. Maka cara itu mengikut minoriti, bukan majoriti. Maksudnya kumpulan kecil daripada sebahagian ulama
mengharuskan, tapi sebahagian besar majoriti kalangan ulama tidak membenarkan kerana dia termasuk seolah macam semua bayar yuran, cuma ikut suka hati nak bayar yuran berapa-berapa dan sebagainya. Jadi penyelesaian yang ketiga ni tak berapa cantik. Okey, penyelesaian yang keempat. Penyelesaian yang keempat, iaitulah dalam dia hadis ni dhaif, lemah. Saya sebut awal-awal lah, hujahnya lemah. Disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri, ada beberapa riwayat daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu dan sebahagian sahabat yang lain yang menyatakan Nabi menggunakan konsep muhallil. Okey, muhallil. Boleh tulis tu. Konsep dia muhallil. Ni cara penyelesaian ketiga dalam 4 dari pertandingan ni, muhallil. Macam mana cara muhallil ni? Cara muhallil ni ialah 1/3 Nabi pernah buat pertandingan kuda, disandarkan lah, tapi sebenarnya sebahagian sahabat lah, disandarkan juga pada Abdullah bin Mas'ud, menyatakan pernah buat pertandingan kuda, dan pertandingan kuda tu la ba's, tak mengapa kalau khalain, kan 2 ekor kuda bayar yuran dan 1 ekor tidak dikenakan yuran. Maka di sini para ulama antara Imam Nawawi istinbat keluarkan hukum menyatakan bahawa maksudnya kalau daripada 10 kumpulan, kalau daripada 20 kumpulan, 30 kumpulan, 1/3 tidak membayar yuran, masuk tu adalah percuma. Okey. Tapi tak adil lah pula untuk orang bayar yuran. Adil kalau kita buat macam ni. Contohnya kita libatkan peserta rumah anak yatim, kita libatkan peserta orang-orang yang mana sekian, tapi dia ni bukan kaki bangku tak reti main bola. Dia kena reti juga main bola. Dia pun kena ada latihan main bola, kan? Dia tak boleh masuk tu yang memang potensi memang confirm kalah, tak boleh. Kan? Jadi katalah contoh 10 kumpulan, kan 10 kumpulan, maksudnya 3 kumpulan tu yang masuk tak perlu bayar. Kan, daripada 20 kumpulan, katalah contoh 20, maksudnya 1/3 berapa? 20 bagi 3 apa? 7. Lebih kurang lah kan. 6/7 kumpulan, dia tak perlu bayar. Kan? Yang tu ambil mana? Kita ambil daripada sekolah tahfiz, ambil persatuan anak yatim, ambil persatuan, tapi mereka ni terlatih, mereka ni pandai main bola. Kita masukkan sekali dalam kumpulan tu. Maka itu dipanggil muhallil, dan Nabi dan majoriti kebanyakan para ulama membenarkan. Ini termasuk majlis fatwa Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia. Yang ni dianggota oleh hampir 200 fatwa ulama seluruh dunia. Mereka ada Majmu' Fiqh Islami, dia panggil Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, memfatwakan, mengharuskan kalau menggunakan konsep muhallil, iaitulah 1/3 yang kita sebutkan tadi. Baru ni ada seorang kawan sahabat saya yang sangat baik, guru saya juga, kan, dia tanya di universiti dia mengajar universiti, saya tak sebut nama lah, kan. Dia sebut ni di universiti dia biasanya ada pertandingan di antara universiti-universiti, dan biasanya KPM akan beri KPM ya, Kementerian Pendidikan, kan. Okey, dia akan bagi dana, kan, 80,000 ke apa. Tapi tahun ni katanya mungkin dekat-dekat nak pilihan raya, dana nak guna banyak ke pilihan raya, tak tahulah, kan. Itu dia orang cakap lah, kan. Jadi maksudnya mereka daripada 80,000 tu kena potong bajet tu, bukan kena potong sikit, tak ada bajet. Jadi terpaksa buat juga. Maka KPM kata, KPM sini arahkan, minta sikit dana yuran atau minta sumbangan ataupun dana daripada setiap universiti. Ada 20 universiti yang terbabit, yang masuk pertandingan tu macam pertandingan tak pastilah, tapi jenis-jenis bukan pertandingan padang ni, ada macam penyertaan macam berdebat bahasa Arab ke, benda-benda gitu, kan. Okey. Jadi bila mana berlaku perkara tu, maka kan dia yuran universiti yang bayar. Macam-macam maksudnya sumbangan pada universiti. Kemudian nanti bertanding, nanti mungkin satu universiti keluarkan 1,000 contohnya. Atas nama sumbangan ni 1,000. Jadi dekat situ, dia seolah-olah macam setiap orang keluarkan duit RM1,000, nanti siapa yang menang dia akan dapat ke universiti itulah. Kan, kalau contoh ni menang pertandingan bahasa Arab, dia dapat hadiahnya 2,000. Ni pertandingan yang lain pula dapat sekian. Yang mana langsung tak menang universiti tu, dia hanya keluarkan RM1,000 saja atas nama sumbangan. Sebenarnya walaupun atas nama sumbangan, tetap dia masih ada unsur judi, sebab dia nanti sebenarnya bukan sumbangan, dia adalah dalam bentuk kita kata dalam bentuk duit universiti yang dikeluarkan, kan. Tapi ada pula yang kata yang keluar tu duit universiti, yang pergi tu adalah budak-budak universiti. Jadi duit tu duit universiti. Tapi masih ada dia panggil COI, conflict of interest. Masih ada conflict of interest kat situ. Maksudnya masih mewakili universiti. Menang nanti pun bawa nama universiti. Ni pertandingan universiti ni menang. Dia tak sebut sangat nama budak tu, tapi universiti ni menang pertandingan debat bahasa Arab contohnya. Jadi di situ ada unsur-unsur tu, kan. Jadi saya kata kalau boleh cuba daripada dapatkan sponsor
1/3 daripada budak-budak tu, daripada 20 universiti, maksudnya 6 ke 7 universiti cuba cari sponsor untuk mereka daripada pihak ketiga. Kan, untuk sebagai yuran yang ataupun sumbangan yang akan dibayar kepada universiti tu, dan kemudian universiti tu bukan yang tadi tu yang menganjurkan tu, maka kat situ dia dipakai konsep muhallil. Jadi Ustaz tu kata saya cubalah kalau macam tu, saya cubalah untuk nak buat tu, sebab dia bidang Quran, dia bukan bidang muamalat atau bidang hadis dan lain sebagainya. Jadi dia minta bantu, saya kata macam itulah caranya. Dia tanya pula seorang lagi ustaz yang lain pun pakar penasihat syariah juga, yang pakar juga kat Malaysia, dia kata ustaz pun kena suruh buat macam tu juga. Kan, maksudnya cuba cari konsep muhallil, kalau tak nanti bimbang takut ada unsur-unsur judi kat situ. Kan, jadi payah juga tu. Kan. Cuma kita nak kata itulah yang berkait tentang judi dalam pertandingan. Kalau ada konsep muhallil tadi, maka ia dibenarkan. Okey, kemudian saya tak masuk ke sini tapi saya nak masuk juga bawah pertandingan. Contoh, kita tak ada buat pertandingan apa pun. Kita dengan kawan kita je. Kita buat apa? Jom badminton malam ni. Siapa kalah belanja makan malam. Contohnya kan. Siapa kalah belanja makan malam, bayar court badminton, bayar padang lah. Kan tak banyak pun, RM15, RM20 belanja mamak. Okey kan, boleh RM10, RM15 minum-minum, tapi awak belanja lah. Siapa kalah? Kawan ni kata, okey saya setuju. Kalau awak kalah juga, awak pun kena buat benda yang sama. Tapi tak keluar duit, cuma belanja. Judi. Kata Imam Sun'ani, tapi tak adalah Imam Sun'ani ni, dia mazhab Hanafi dan sebahagian ulama lain. Dia bukanlah zaman dia tu ada main badminton. Tapi dia menyatakan bahawa mana-mana yang dipersyaratkan daripada awal, kita tak keluar duit ke apa lagi. Untuk melibatkan risiko lah, maksudnya kalah dan menang ni, maka dia juga termasuk dalam unsur judi bila mana kedua-dua itu meletakkan syarat tu. Jadi maksudnya dalam contoh tadi tu, main badminton, main apa, tenis ke apa, siapa kalah kena bayar sponsor makan malam. Ataupun kena bayar makan malam dan contohnya gitulah kan. Jadi yang tu kalau dua-dua pihak setuju, kalau A menang, B akan bayar, kalau B menang, A akan bayar makan malam contohnya, ataupun padang sewa dan sebagainya kan. Maka itu judi. Kan? Itu judi dan hampir disepakati oleh semua para ulama termasuk Imam Khatib Syarbini dan ulama-ulama lain menyatakan itu juga termasuk dalam judi yang tidak dibenarkan. Okey. Seterusnya bawah pertandingan lagi. Dia banyak tu pecahan-pecahan tu kan. Kita galakkan saja. Maksudnya gini. Ada si A dengan B ni, yang B ni sebenarnya nak masuk pertandingan peringkat daerah. Jadi dia tak ada orang nak training. Dia ajaklah si A ni. Contohnya kan. Dia ajaklah si A ni. Si A ni lah selalu teman dia pergi training badminton ke apa. Dia nak masuk daerah tapi A tak masuk. B yang masuk kan contohnya. Jadi satu hari tu kan B tawarkan kepada A. B kata kalau kau menang aku belanja makan malam hari ni. Aku belanja kau sedap-sedap makan malam hari ni. Okay? Tapi kalau aku kalah tak ada apa-apa. Aku kalah maksudnya tak ada apa-apa lah, kita bayar sama-sama lah kan. Tapi kalau kau menang, A menang sebab kau teman aku apa semua ni, aku bagi kau ganjaran sekian-sekian. Baik, belanja makan malam. Judi ke tak judi? Jawapannya tak judi. Kenapa pula tak judi Ustaz? Okey. Ada riwayat daripada seorang lelaki Yahudi yang kuat bergusti pada zaman Nabi. Hadis ni pun lemah juga sebenarnya, dhaif, tapi sebagai ulama gunakan sebagai sandaran hujah lah, akan sokongan hujah. Iaitulah namanya Abu Rakanah. Abu Rakanah ni dia Yahudi. Satu orang yang sangat kuat bergusti. Kerja dia bergusti je. Jadi satu hari tu, dia kata, Ya Muhammad, jom kita bergusti. Dia tawar Nabi tu kan. Dia ajak Nabi bergusti. Kemudian dia kata, kalau kau menang, wahai Muhammad, dia tak katalah Ya Rasulullah sebab dia Yahudi. Kalau ya Rasulullah ni, ialah orang-orang mukmin, orang Islam. Dia orang Yahudi. Dia kata Ya Muhammad je. Kan? Jadi kata, wahai Muhammad, kalau kau menang, aku tawarkan berapa ekor kambing pada kau. Kan punya berlagaknya dia ingat dia boleh menang kan. Kemudian dia lawan dengan Nabi, gusti guling apa benda semua, kalah dia. Maka dia pun memberikan beberapa ekor kambing kepada Nabi SAW. Tapi dia tak kata kalau engkau pula yang kalah, engkau pula kena bayar aku pada aku kambing. Jadi berdasarkan hadis ni, walaupun lemah, walaupun dhaif, kerana juga dia sebahagian pada sirah menyatakan bahawa sebahagian ataupun kebanyakan para ulama menyatakan kalau tawaran hanya daripada sebelah pihak saja, kan tawaran hanya sebab dia memang nak belanja pun sebenarnya kan, dia memang nak belanja pun tapi saja buat tawaran macam tu, contohnya gitulah kan, sebab semangat dia ni nak berlatih ke apa, contoh macam tu, dia nak belanjalah kawan dia kan, tapi malam ni special sikit lah dan sedap sikit lah, tu sebut belanja kan. Jadi sebenarnya dia kata kalau kau menang kau belanja malam ni, contoh gitu. Jadi tawaran daripada sebelah pihak tu hukumnya harus, tak termasuk dalam judi. Tapi kalau melibatkan kerugian kedua-dua pihak, A kata macam yang contoh tadi tu kan, A kata kalau aku menang kalau kau menang aku ni lah kan belanjalah,
Tapi kalau kau kalah, kau belanja aku pula. Contohnya gitu kan. Yang itu ada syarat daripada awal. Rugi, untung dan rugi. Yang tadi tu tak ada. Sebab apa? Sebab hanya sebelah pihak. Dan sebenarnya memang dia tawar tu ataupun ajak tu memang untuk apa kita kata, untuk nak belanja pun sebenarnya, bukan tujuan untuk apa-apa tawaran tu. Sebab kena tengok betul-betul tu, tak semua benda jadi judi, tapi ada benda yang melibatkan judi. Okey, kemudian judi mesin claw, itu kita dah bincang tadi, jadi saya tak payah nak ni kan lah. Jadi kita kata dia adalah judi, dan hati-hatilah mesin-mesin yang ada masukkan duit. Tapi yang mesin yang main untuk anak-anak kita kan, itu tak ada apa. Itu tak judi kan, masuk RM2 bergerak benda tu ke, dia main kereta ke apa, itu tak ada masalah kan, bukan ada benda-benda lah kan. Tapi kalau dalam apa, fanfare pun dah tak ada sekarang ni. Dulu saya kecil-kecil dulu, kecil mana tahu apa, bukan belajar hukum hakam kan. Umur 7 tahun 8 tahun seronok lah pergi fanfare kan. Bukan seronok nak naik apa sangat tu, seronok nak tu lah, nak dapat kereta, kontrol lah, apalah dan sebagainya, tak dapat pun. Apa tak dapat. Tapi nak ceritanya, di situlah dia punya isu yang kita nak bincang dalam judi dalam tekaan. Teka ni tuan-tuan, saya ingat kita semua ni perempuan, majoriti semua kita pernah teka lah. Teka kacang, teka biji labu, teka biji kuaci, teka berat ayam, teka berat itik. Kan dekat Serdang itu teka berat lembu sado, macam-macam teka lah ada kan. Jadi tekaan ni, dia bukan tikam. Tikam ni memang judi lah kan. Jadi tekaan ni, contohnya apa? Teka biji labu, satu teka RM100. Menang hamper RM100. Ni biasanya apa? Kalau kat kenduri kahwin biasanya buat kan, dekat majlis-majlis tertentu kan, majlis-majlis sukan ke apa ke, sambil-sambil tu letak teka kan, tapi kena bayar RM100 kan. 2 kali teka ada diskaun pula dah. 3 kali teka RM2 je. Tapi kalau sekali teka RM1. 2 kali teka RM2, tapi kalau teka 3 RM2 je kan, untunglah juga kan. Tapi nak ceritanya, teka biji labu ke, berat ayam ke, berat itik ke, lembu sado kan, dulu masa di Maib Serdang, mahal ke apa? Mahal kot, 2016. Mereka buat teka berat lembu sado berapa ratus kilo kan. Satu tekaan RM10. Waktu tu Dr. Anha baru naik jadi mufti Selangor. Timbalan Mufti Selangor, Dr. Zon, sebab kami dalam grup mursyid tu sekali lah. Jadi waktu tu Dr. Zarudin tegur dalam grup tu, kami tegur dan sebagainya, kata ni tak boleh ni judi ni. Sebab dia jadi serba salah, sebab Maib tu di Selangor. Tapi waktu tu yang keluar cepat irsyad fatwa tu adalah mufti wilayah, Dr. Zul waktu tu. Dia keluarkan cepat. Maksudnya pertandingan ada tekaan teka lembu sado RM10, dia diskaun juga tu. Satu teka, dia punya hadiah dia mungkin RM1,000 juga lah waktu tu. Akan RM1,000 juga lah. Saya tak pasti hadiah apa waktu tu. Lupa lah kan. Tapi tuan-tuan boleh tengok kenyataan tu. Boleh tengok tu, teka lembu sado ada kenyataan mufti wilayah 2016 ke 17 ke 19. Macam tu tengok balik lah kan, saya tak ingat dah. Jadi bila keluar tu terkejut orang kan, sebab tak biasa benda ni, biasa buat teka kacang, teka biji labu, teka apa semua kan. Sebenarnya dia adalah termasuk dalam unsur judi, sebab kita rugi RM100 sebab kita teka tak betul. Biji kuaci 279, kita teka tu 500, memang tak kena lah kan. Jadi yang maksudnya teka berat ayam 2 kilo 400, padahal ayam tu 1 kilo 600 je. Jadi memang tak kena lah kan. Bila tak kena tu kita rugi RM100, rugi RM2. Jadi yang menang tadi tu dapatlah hamper apa semua bernilai RM50, RM70. Jadi penganjur tadi, orang yang buat tu dapatlah untung RM30-40 contohnya, daripada RM1 yuran apa. Itu judi. Itu sepakat judi. Kan? Sepakat. Maksudnya irsyad fatwa wilayah bila keluar fatwa judi tentang isu teka lembu sado RM10 tadi, maka lain-lain pun tekaan itu pun juga termasuk dalam judi juga. Kan? Tak kira lah biji koci ke, teka apa lagi, biji labu ke apa-apa semua tu, tekaan-tekaan yang ada tu, maka iaitu semua termasuk dalam unsur judi. Kalau nak elakkan tu, boleh kena yuran mungkin, tapi untuk pengurusan apa sangat kalau setakat nak beli ayam, nak beli apa kan. Tapi kita kata kalau buat percuma lagi bagus, untuk fun, untuk saja-saja gembira, happy-happy kan. Jadi dia punya tu daripada apa? Sponsor lah, mungkin daripada pihak tuan rumah ke, daripada apa ke, sponsor lah. Alah setakat hamper RM70, RM100 tu sponsor je lah kan, tak perlu lah pada yuran. Yang tu okey. Itu okey. Sebab apa yang tak okey tadi? Sebab yang bayar RM1 tadi tu, bayar RM1, bayar RM2, bayar apa sekali teka dan sebagainya. Yang tu antara benda yang sangat perlu kita berhati-hati. Okey, habis. Judi dalam insurans ataupun SMS. Saya mungkin nak ni kan, kalau ada persoalan semua tadi, mungkin dah banyak juga persoalan ni. Saya tengok sekejap Okey, tu ada teka lembu sado.
Okey, akaun simpanan bukan termasuk layak cabutan bertuah tu kira macam dah cantik. Okey, sekejap lagi saya ni kan banyak soalan-soalan bagus ni. Okey, jadi kita pergi dulu. Judi dalam insurans dan juga SMS. SMS tadi kita bincang lah. Insurans ni, sebab tu kita dah sebutkan sebelum ni insurans tu kan 4 kali dah Majlis Fatwa bincang. 1979, 2008, 2009, 2011. Semua mengharamkan berkait dengan insurans konvensional, tidak dibenarkan. Jadi antara salah satu yang mengandungi unsur dia adalah unsur judi. Okey, apa insurans unsur judi? Okey, ni saya nak bincang. Kalau takaful, siapa-siapa yang tengok kan dah forward link YouTube tentang judi dengan insurans itu, kita dah bincang apa takaful dengan insurans itu. Tapi secara umumnya judi dalam takaful ni dia berlaku waktu bila? Berlaku waktu kita ni dapat ke tak dapat pampasan itu. Kena ke tak kena kita ni accident ataupun apa. Tapi kita dah bayar premium tu bulan-bulan. Takaful kita bukan membayar premium, sebab tu ejen insurans kena betulkan. Bukan membayar premium, dia adalah bentuk tabarruk, sumbangan secara tetap bulanan. Jadi kalau kita menyumbang, orang lain menyumbang. Kita menyumbang, orang lain menyumbang. Jadi akhirnya siapa yang mana ada masalah accident ke apa, maka disumbangkan duit pada sumbangan orang ramai itu kepada itu. Itu konsep. Dia macam khairat kematian. Kan? Siapa tak bayar khairat kematian tak adalah kelebihan yang dia dapat, tapi siapa bayar RM30 setahun, tu komitmen dia wajib bayar tu RM30 setahun. Kan memang kena bayar kan. Jadi takaful itulah konsepnya, cuma dia buat secara bayar bulanan dan kemudian dia buat tu lebih bersistem. Jadi beza antara insurans dengan takaful. Kan? Jadi insurans memang bayar untuk membeli pampasan. Kalau insurans takaful patutnya akad kontrak dia dengan ejen ke apa ialah ta'awun, maksudnya sumbangan tetap secara bulanan, 100, 150, RM70 dan sebagainya. Itu sebenarnya bezanya. Jadi dia ada termasuk unsur judi sebab dia bayar premium tu, bukan sumbangan tadi, sumbangan tak ada judi dah, memang kita bagi kat dia. Memang menyumbang. Kan kita sumbang tu, dan kemudian nanti bila kita pula berlaku apa-apa, orang lain pula sumbang ramai-ramai kepada kita di atas sumbangan tabung yang besar tu. Itu konsep dia yang dipanggil dalam takaful. Tapi insurans dia tak macam tu. Dia bayar tu, kemudian dia punya pelaburan tu dia bawa kepada pelaburan yang haram, kan, pelaburan yang ada riba, keuntungan profit interest riba dan sebagainya. Itu insurans buat sebab nak bayar pampasan tu besar. Mana cukup juga dengan kadar duit yang diperolehi daripada pembayar-pembayar insurans. Takaful pun dia akan labur, tapi labur tu ada tempat yang patut syariah halal untuk menampung pampasan. Kalau tiba-tiba contohnya kena banjir, kata dekat Selangor kan, contohnya kena banjir berapa bilion, dituntut kereta pemena semua tu, maka kalau tak ada duit dana yang cukup, hanya sekadar mengharapkan sumbangan orang ramai yang bayar secara bulanan tu, kan, sumbang secara bulanan, sukar, maka mereka kena labur kan. Kan barulah ada dana yang kukuh, yang tu nanti boleh bagi pampasan kereta ni tenggelam banjir, kereta tu, rumah ni dan sebagainya. Itu konsep dia. Jadi dalam bab insurans, kita beli satu benda yang kita tak pasti, kita membeli satu perkara iaitulah perlindungan tu, dan kemudian sebenarnya ialah kita membeli benda yang kita memang tak dapat tapi orang lain dapat. Orang tak dapat, kita dapat, dan sebab dia beli. Itu beza dia. Kan bila beli ni kita kena jelas benda kita dapat. Dan beli perkara tu, kalau beli air dapat air. Kan? Jadi kalau dalam takaful kita sumbang. Jadi bila sumbang tu kita nak jelas dapat apa lagi, memang kita sumbang je lah secara bulanan. Contohnya gitu. Jadi ada kontraknya telah membezakan di antara insurans dengan takaful. Jadi termasuk dalam unsur judi. Jadi semacam saya sebutkan, kita nak ada tindakan lah kan. Kalau sebelum ni kita gunakan insurans, maka lepas ni motor kereta kita kan, ada pula orang akan tanya, Ustaz, saya punya kereta tu tahun 1980 tapi sekarang ni saya pakai lagi kan, saya boleh lagi bawa, kalau bawa ke Penak, ke Penang ke, bawa ke Kedah, bimbang takut meletup tengah jalan. Jadi saya bawa dalam kawasan Selangor apa semua, pergi mana-mana saya selalu bawa kan. Jadi masalahnya ialah insurans takaful tak nak cover. Kan sebab dah terlalu memang berisiko sangat kereta tu. Kereta tu tak banyak pun, mungkin dalam 10,000 macam tu, 8,000. Tapi insurans tak nak, takaful tak nak cover. Yang cover insurans. Baik, jawapannya gini. Kalau kita dah tanya lebih hampir 15 syarikat takaful kat Malaysia, kalau semua tak cover, bukan tanya satu, tanya etika takaful, tak boleh cover lah. Tanya takaful kita tak boleh cover lah. Rupanya ada juris takaful yang boleh cover. Kita gunakan juris takaful. Wajib untuk kita mencari yang halal tu wajib.
Kan cari yang halal tu adalah wajib. Cari lagi tak ada. 15 tak ada. Tanya lagi, ada orang kata 20. Cari lagi mana syarikat takaful kat Malaysia. FWD takaful ke apa semua, tanya semua. Semua kata tak boleh cover. Yang tu baru hukumnya darurat kita menggunakan insurans konvensional. Sebab memang kalau tak ada insurans, tak ada praktik, problem lah berjalan dekat atas jalan. Kan. Jadi yang tu baru nampak darurat dia. Ni kan baru tanya satu syarikat takaful, kata tak ada dah, tak boleh cover, terus ambil insurans. No. Tanya lebih dulu 20, nak tanya dia bukan. Tanya tu, nak cari yang halal tu pahala. Pahala besar tu. Sebab kita nak pergi pada yang halal. Tanya orang tu, tanya ejen tu, tanya SMS, tanya apa yang buat takaful apa semua, kata semua tak ada. Dah tanya dah 17, 18 takaful yang ada kat Malaysia semua kata tak cover saya punya kereta ni. Maklumlah 1980-an atas sikit daripada zaman Piramli punya kereta. Kan ni zaman Dadidu punya Piramli. Cerita lama dulu kan. Jadi itu dia punya konsep dia. Jadi kita kata pada waktu itu macam mana nak buat? Maka kita kata darurat, maka harus untuk kita menggunakan. Sama juga motor. Kan? Motor ni tahu zaman tu C70, zaman tentera Jepun, C50. Mana nak cover tapi kita dah buat cantik kan apa semua tu kan. Jadi insurans takaful tak cover. Sebab terlalu berisiko untuk dia cover. Contohnya kalau ada yang tak cover tapi biasanya ada, cari tu memang jumpa. Cuma katalah kalau tak ada yang cover, maka barulah darurat untuk kita ambil insurans. Baru tahu darurat tu kat mana dan kita minta ampunlah pada Allah dan sebagainya dengan keadaan kita tak mampu, tak ada benda tu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Okey, habis. Judi dalam perbankan, kad diskaun dan lain-lain. Okey, banyak lagi kita ni. Mungkin perempuan dah berasak kepala, tapi tak apa. Kita teruskan sikit lagi ni, habis ni, lepas tu saya jawab soalan. Judi dalam perbankan, kad diskaun. Okey, judi dalam perbankan ni biasanya kalau perbankan konvensional, okey, katalah contoh dia buat cabutan bertuah. Bank Islam ada buat Alpha kan, cabutan bertuah dapat emas tak sekilo lah, 100 gram kan, dapat emas lah, dapat City lah, dapat Alza lah, apa-apalah kan, kereta-kereta apa semua tu. Jadi judi dalam perbankan macam mana? Nak masuk tu dia tidak. Dia potong sikit daripada kita punya duit simpanan tu, RM5 contohnya. RM2 contohnya kan. Jadi kalau konvensional, ni saya sebut konvensional dulu, dia buat macam tu, maka yang itu adalah termasuk dalam judi kerana dia gunakan duit kita RM2 ataupun RM5. Kan kalau ada yang konvensional buat macam tu, maka itu adalah judi. Tapi perbankan Islam tak buat macam tu. Contoh, ni saya sebut contohnya satu, saya sebut Bank Muamalat. Bank Muamalat buat macam ni. Bank Muamalat kata dia buat tawaran, ada skim cabutan bertuah juga kan. Dia buat macam ni, tawaran dia ialah jangan kurangkan daripada 1,000 duit dalam akaun tuan-tuan. Okey, maksudnya kalau 800 tak terpilih lah untuk dicabut cabutan bertuah nama kita tu. Tapi kalau 1,000 dan ke atas, maka kita akan dapat. Okey, persoalannya sekarang, bank ada tak tarik duit kita? Jawapannya tak ada. Cuma komitmen kita ialah kita kena simpan lebih pada 1,000. Sebab apa? Bank suka duit orang simpan lebih pada 1,000 ni banyak, maka bank boleh gunakan untuk pelaburan dan sebagainya, untuk bagi juga kepada keuntungan, nak agihkan dividen ke apa-apa dan sebagainya. Maka itu tujuan kenapa bank buat macam tu. Dia menggalakkan orang simpan 1,000 lebih dan ke atas. Dan dia tak potong, dia tak kurangkan daripada duit kita walaupun RM1. Maka hukumnya harus. Tak kira skim Alpha ke, skim Bank Muamalat tadi ke, Alpha ni Bank Islam. Dan ada berapa-apa lagi, maksudnya cabutan bertuah yang dibuat tu bukan ada iuran yang memang digunakan untuk membeli hadiah. Bukan. Dan dia adalah komitmen kita. Dan komitmen kita menyimpan, komitmen kita menggunakan perkhidmatan bank mereka untuk simpan deposit duit kita lebih-lebih apa semua tu, maka yang tu hukumnya adalah harus. Okey, itu daripada perbankan. Jadi mana-mana tawaran perbankan apa benda semua, maka hukumnya adalah harus jika daripada perbankan Islam, sebab dia tidak tarik didak daripada duit kita. Kalau ada pun mungkin RM1 ke, RM1 tu kadang-kadang admin lah untuk kita punya kertas, untuk chop stamp ke apa-apalah, benda-benda yang simple, benda-benda admin macam tu, maka yang itu hukumnya harus. Tapi hadiah bukan daripada duit kita. Hadiah adalah daripada sponsor pihak ketiga. Macam tadilah kan kita kata iuran kena RM10 tapi semua dapat mi goreng contohnya pagi tu, dapatlah teh tarik seminggu contohlah kan. Jadi dia punya hadiah pada mana? Hadiah sponsor pihak ketiga. Hukumnya harus. Samalah juga macam perbankan, walaupun dikenakan RM1 untuk kita punya admin fee, kertas ke, stamp ke, duty apa benda semua tu, yang tu hukumnya adalah harus. Okey, kemudian kad diskaun. Okey, kad diskaun ni sebenarnya dia lebih kepada gharar. Okey, yang kita akan masuk mungkin minggu depan, kita tengok macam mana. Okey, gharar. Gharar ni maksudnya ialah
benda yang tak jelas kita akan dapat. Kan kad diskaun ni ada 3 jenis kad. Satu kad diskaun yang percuma, bonus link apa lagi. Yang tu harus. Kan kita dapat beberapa mata ganjaran apa benda semua dan kemudian kita dapatlah contohnya apa-apa apa ni kita kata botol air ke apa-apalah kan yang ditawarkan oleh syarikat tu, maka hukum harus sebab percuma. Kan termasuklah kita pergi shopping mall ke apa dia ada kad-kad dia tu, kad yang percuma tu hukumnya harus. Yang kedua, kad yang berbayar dengan nilai minimum. RM10, RM5, RM20, macam tu lah, lebih kurang lah, lebih kurang 10 ke 20 ringgit macam tu. Hukumnya, majoriti di kalangan para ulama menyatakan masih lagi harus. Kan, masih lagi harus. Dan itu juga mungkin akan bawa kepada cabutan bertuah ke apa benda semua nantilah. Kan, hukumnya harus untuk digunakan. Tapi, majoriti ulama kata tak, sebab mesti ada yuran. Yurannya apa? Kita nak dapat benda-benda satu benda tu, kena ada RM10 kena bayar. Kan? Jadi, bagi saya sendiri, saya kata, dan juga setelah saya teliti banyak juga pandangan-pandangan di kalangan para ulama, kita tak gunakan. Saya sendiri tak ada gunakan. Kan maksudnya yang mana-mana kena bayar RM10 nanti akan dapat mata ganjaran, nanti ada peluang benang cabutan bertuah ke apa dan sebagainya, saya tak guna sebab itu sebagai yuran mereka. Kan itu sebagai yuran mereka yang masih dalam konsep yang tak keluar daripada judi. Jadi kalau boleh elakkan yang 10. Okey, ada yang ketiga, yang ni memang premium. Diskaun apa lagi? Gym, satu kad tu RM100 kita kena bayar untuk bulanan ke, ada expired date lah. Kan ada expired date dan sebagainya. Kena bayar 150 ke 200. Yang ni elakkan terus. Jangan terlibat. Nak lagi kata ada cabutan bertuah lah, nanti akan dapat tu lah, dapat ni lah dan sebagainya. Sebenarnya dia gunakan duit orang. Tu bayar satu, ni bayar satu dapat kad, ni bayar satu dapat kad. Jadi kita bimbang termasuk dalam unsur-unsur yang berkaitan dengan perkara yang kita sebutkan. Jadi ceritanya kalau percuma, bismillah, halal, tak ada masalah. Kad dia tu kan untuk dapat mata ganjaran ke apa. Tapi kalau ada bayaran sikit tu masih ada khilaf, kalau dielakkan lebih baik. Dan kemudian kalau bayaran dia premium sampai 100, 200, yang tu terutamanya untuk kita elakkan. Okey, jadi itulah secara ringkas. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi itulah secara contoh yang kita dapat bincangkan pada tengah hari ini. Jadi saya tengok soalan pun banyak, saya nak baca dululah soalan-soalan kita nak bincang tentang perkara ni. Okey, kita tengok dulu. Ada persoalan kalau buat pertandingan macam futsal tu macam mana nak buat supaya tak jadi judi, Puan Hanani. Macam kita sebutkan tadi ada 4 cara. Pertama, sponsor pihak ketiga. Yang kedua, mungkin ada sponsor daripada pihak peserta ataupun sebahagian. Kemudian yang ketiga, mungkin sponsor pada semua tapi yang tu elakkan lebih baik. Dan yang keempat, kaedah muhallil tadi. Maksudnya ada 1/3 daripada yang masuk tu, kita sertakan orang-orang yang mungkin kurang berkemampuan, sekolah tahfiz ke apa sebagainya tu, masukkan dalam pertandingan futsal tu. Dan mereka juga ada peluang untuk menang, maka itu dipanggil konsep muhallil. Okey. Kemudian, Gura pun tak boleh serius. Betul. Akademik Fantasia bukan. Itu saya tak tahu dulu. Dia termasuklah tu kan. So buat cabutan bertuah tanpa bayaran boleh? Boleh. Kan tak, kalau bayaran pun boleh, tapi untuk pengurusan lah. Kan urusan cabutan bertuah tu besar, syarikat yang buat. Dia yang buat. Bayar RM1 tu untuk apa? Borang contohnya dan sebagainya. Nak print kertas ke apa supaya kita kena isi ke apa, itu boleh. Tapi duit tu tak gunakan masuk kepada hadiah cabutan bertuah. Yang guna sponsor pada syarikat pejabat ke apa, sponsor pihak ketiga, hukumnya harus. Okay. Jadi bayaran tu untuk apa? Jadi kalau bayaran memang untuk yuran, yuran tu memang untuk hadiah, itu problem, termasuk dalam judi. Kalau bukan untuk sekadar pengurusan, macam RM10 tadi kan, kita bayar untuk mi goreng ke apa ke semua tu, itu okey, tak ada masalah. Cuma hadiahnya sponsor daripada pihak lain. Okey. Kalau yuran dikenakan tu tanpa gunakan bayaran sewaan, apakah semua tu? Dan ada sikit ambil boleh ke persatuan? Kalau yuran dikenakan tu guna untuk bayar sewaan, contohlah tapak ke apa kan, apa semua tu, dan ada sedikit ambil masuk ke persatuan, boleh ke? Boleh. Okay. Tapi still dia punya hadiah tu bukan daripada duit yuran tu. Katalah contoh dia kenakan RM20 yuran, dan sponsor tu adalah sponsor daripada mungkin persatuan ke sponsor ke apa semua, tapi satu sewaan apa semua RM10 contohnya, 10 lagi tu masuk duit persatuan. Boleh, tak ada masalah. Kan tidak terlibat dalam hukum sebab dia bukan asalnya dia nama yuran tapi dia bukan untuk hadiah. Kan dia memang untuk duit persatuan, dan sebenarnya persatuan yang awal lagi sponsor daripada hadiah yang akan dikeluarkan tempat pertama, kedua, tiga dan sebagainya. Kalau akaun simpanan, siapa yang menyimpan untuk bulan tersebut layak masuk cabutan bertuah tu kira macam mana? Itulah kita kata tadi. Kan ada setengah bank ni, kita simpan tu dia ada nilai minimum. 1,000 jangan kurang contohnya kan. 2,000 jangan kurang. Maka pada waktu itu hukumnya adalah harus.
Kan sebab dia tak deduct, dia tak apa. Kalau deduct pun kita sebut tadi kan, kalau RM1 RM2 tu untuk dia punya pengurusan okey, tapi hadiah tetap sponsor daripada pihak bank, dan hadiah tu tak masuk pun apa RM1 RM2 tak masuk dalam keuntungan bank, memang guna untuk fee, untuk admin dan sebagainya, pengurusan. Hukumnya harus boleh kita sertai. Tapi saya tak pernah sertai. Okay. Jadi yang seterusnya, Puan Azura, CJ simpanan premium BSN bagaimana? Okey, CJ simpanan premium apa ni dia panggil PTPTN, dia ada dia punya tabung, dia punya ada apa semua tu. Okey. BSN fatwa dah awal lagi 2008 2009 seingat saya mengharuskan, sebab CJ simpanan premium ni dia atas komitmen yang tadi. Kalau kena pun 1% dia panggil ujrah. Ujrah ni upah kepada pengurusan. Kan, tapi tak mengurangkan daripada duit kita. Maka siapa-siapa yang menyertai CJ simpanan premium, silakan, menang tu hadiahnya share dengan saya. Terima kasih. Okey. Seronok nak tikam kat fanfare, betul-betul. Memang seronok. Saya dulu paling banyak pun dapat ni je, dapat apa? Tabung kucing. Tu je lah pun. Itu je lah paling ni. Kan? Sebab kadang-kadang dia bijak tau. Dia kita bayar RM5, kan? Bayar RM5 untuk 5 biji bola. Bola tu kita akan baling lah. Kan? Bayar RM5. Lepas tu dia kata, tak apa, jangan risau. Kalau you tak dapat pun, you akan dapat cendera hati. Kan? Cendera hati apa? Keychain. Keychain tu harga RM1. Kita bayar RM4. Kan rugi RM4, bayar RM5, kan rugi dah RM4 kat situ. Nampak tak? Bijak cara dia tu. Untuk dia extract kita, supaya kita ni, tarik kita, supaya kita sertai ataupun kita beli dia punya permainan tu kan. Jadi belilah bola ada RM5, 5 kali baling. Memang tak kena lah. Kan? Lepas tu, dapatlah keychain, dapatlah pensel ke apa semua tu. Gembira kita. Aku baling pun tak dapat pun dapat pensel. Padahal pensel tu RM1, kita dah rugi RM4, bayar tadi RM5. Itulah cara judi yang mereka buat. Kalau kat kedai buku contohnya popular pun elakkan yang tu kalau kita kata tadi, kalau yuran tu kalau bayar tu setakat RM5, RM10 tu masih khilaf lah kita sebut tadi. Tapi kalau dah melampau sampai 50 ke 100, yang tu elakkan lah. Dan kita bayar je lah dengan harga yang biasa. Sebab pertama, kita tak tahu bila lagi kita pergi. Kan kalau masuk gym tu kadang-kadang ada waktu kita tak sihat tu, kita bayar sesaja. Kita bayar ni untuk dapatkan perkhidmatan, tapi kita bayar tu untuk mempertaruhkan pula kita punya sihat dengan tak sihat kan. Sihat kita pergi, tak sihat kita. Jadi di situlah problem sebab kita bayar awal untuk gunakan tu. Kan itu dia punya isu pada apa yang kita sebutkan ni. Dia lebih pada loyalty program, so memang tak boleh, betul. Yang member card tak boleh. Okey. Tadi kita dah ni dah. Tengok dia senang je. Apa-apa pun member card tu tengok pada bayaran. Kurang daripada RM20 ke RM10 masih ada khilaf, tapi masihlah kalau nak gunakan tu kita kata kalau boleh elak lah. Tapi kalau ada dah tuan-tuan dah banyak dah dia punya mata semua, silalah. Tapi yang bayar 100 semua tu langsung elak kan. Membership product macam Syakir sama juga kes lah. Betul? Tengok bayaran. Ini juga cerita dia ni. Ini saya tak tahu macam mana cara mereka buat ni, adakah konsep di bawah MLM ke, atau saya tak mendetail. Saya ada 1-2 syarikat je yang saya check dia punya MLM ni. Macam mana cara dia buat tu. Pembayaran membership dia kan, sebab nak masuk bayar ni dia kena bayaran tempoh dia tu kalau ikut JAKIM punya prosedur 2012. Waktu tu prosedur tu ada Dr. Zarudin, ada semualah ramai di kalangan Ustaz Wan Rumaizi, semua sekali yang pakar syariah. Mereka ambil daripada garis panduan Akta Jualan Langsung 1963 tak silap saya, dan mereka rumuskan antaranya kalau nak masuk tu, nak jadi membership ke apa semua tu, bayaran dia ialah tidak lebih daripada RM10 ataupun RM20. Kalau 100 tu sebenarnya dia bukan jual produk sangat, dia jual orang. Tapi saya tak tahulah ni Anwar punya, Syakir punya produk ni, tahulah ni ada produk kesihatan, produk apa semua ni, tapi nak kena tengoklah satu persatu. Kalau mahal sangat nak masuk tu, saya ingat sebenarnya asalnya nak jadi affiliate, asal nak jadi agent ni tak kena bayar pun. Itu asalnya sebab kita ni nak bantu dia, nak tingkatkan jualan sale dia. Kenapa kita pula kena bayar RM100, RM200 untuk menyertai dia? Kan kalau ada bayaran tu something. Sebab setakat ni ada sahabat saya yang kukuh, yang air tu kan, kowe ke apa, mereka kata tak kena bayar pun masuk. Masuk tu kiranya kita buat tu memang untuk nak dapatkan kita punya profit, commission, dan kemudian syarikat dapat jualan meletup lah, kan, jualan tinggi lah sebab kita masuk dan promote produk dia orang. Jadi itu sebenarnya, bukan masuk tu 100, 200, itu problem. Kan? Jadi kalau macam ni, nak kena tengok detail. Kalau melibatkan bayaran yang banyak sampai 100 semua tu, elakkanlah. Simpanan di PTPTN. SSPN, ya betul. Okey. Jadi itu pun dia pun ada juga tu jabatan, ada bukan jabatan, dia ada dia punya program-program tu, goal apa budak-budak punya simpanan, kalau simpan gini-gini ada juga tu. Jadi
secara umumnya kalau SSPN ni dia ada penasihat syariah dia. Maka kalau apa yang mereka buat tu setakat ni haruslah. Okey, itu dia punya konsep dia. Okey, masuk member sebab nak harga murah. Itulah masuk member harga murah tu je lah kita beli. Lepas tu tak tahulah bulan bila pula kita datang nak beli. Kan? Jadi dah expired kan contohnya. Jadi itu antara benda yang perlu kita perhatikan. Okey, ada persoalan secara verbal? Saya start dulu slide ni. Kalau ada silakan. Dah ada dalam berapa minit lagi ni? Ada persoalan lain? Silakan sahabat-sahabat. Ustaz, kalau nak jadi satu membership kan, sesuatu kelab kan macam dan kita kena bayar lebih kurang 40,000 dan kita akan dapat benefit-benefit yang di-offer oleh kelab-kelab tu lah kan. So macam tu Ustaz ya. So dia kata kita punya duit tu akan disalurkan kepada orang yang join juga membership tu lah kan. Macam mana hari kita pernah pergi satu tempat tu, dia offer kita untuk jadi membership satu hotel tu. So akan dapat benefit, kita kena bayar dulu 40,000 tapi kita boleh dapat benefit dia stay dekat hotel tu free dan juga macam-macam benefit yang dia offer lah kan. Ramailah yang join club tu kan. So macam mana Ustaz? Okey, itu saya ingat kita kena elakkan lah. Kena elakkan. Antaranya pertama, dia tawarkan benefit macam-macam. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak komit pun dengan benefit tu. Adalah benda ni tak sempat lah. Kita dah rugi kat situ. Kan? Tapi memang daripada sudut untung lah. Mungkin secara umumnya kalau kita komit semua tu, mungkin asal bayaran ni mungkin 60,000. Kalau kita bayar secara bila kita buat tu kita bayar, bila kita guna ni kita bayar, macam tu. Tapi sebabkan dia bayar lamsam macam tu, dapatlah 40,000, ada diskaun 20,000 contohnya lah. Tapi hakikatnya kita tak guna pun semua tu. Kan ada benda yang kita hanya sekadarnya saja, lepas tu kita tak guna. Tapi sebab tawaran tu nampak menarik, nampak cantik, kita pun nak komit. Dia tak sebenarnya 40,000, mungkin 1,000 kan, mungkin berapa-apa sekian-sekian. Maka sebenarnya biarlah kita membayar satu benda dan memang kita dapat dan gunakan benda tu lebih baik. Daripada kita bayar satu benda tak tahu lagi memang rasa nak guna. Nak tu lain dengan memang dah guna. Itu dia punya konsep dia. Jadi saya ingat kita elakkanlah kalau ada seperti itu. Sebab tu memang hotel pun baru nak hidup kan, tawaran-tawaran mereka buat pun kadang-kadang tak masuk akal kan, nak survive balik, kemudian juga pelaburan apa-apa kat sana, tapi kita kena hati-hati. Duit kita punya bukan senang-senang nak bagi pada orang lain. Itu cerita dia. Allahuakbar. Ustaz, sebab kita tak nampak lagi benda tu depan mata kan. So terima kasih Ustaz. Okey. Silakan sahabat-sahabat. Kalau ada lagi. Okey, sila. Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan ni. Terkini ni kan, sekarang ni kita musim menyambut kemerdekaan. Jadi ada taman-taman yang buat pertandingan bendera tercantik, hiasan rumah tercantik dengan bendera ni kan. Dengan hadiah lah akan diberikan. Jadi setiap rumah tu kalau dia guna modal sendiri satu, boleh ke? Ataupun dia gunakan sebagai yuran untuk setiap yang nak menyertai itu ada bayaran tertentu untuk sebagai hadiah untuk pertandingan tersebut. Ataupun tiada yuran tapi setiap rumah tu dia buat modal sendiri. Jadi siapa yang tercantik dapat hadiah lah daripada mana-mana sponsor, dua keadaan. Okey, satu persoalan yang sangat baik. Terima kasih kepada Puan Zaitun. Okey, pertama sekali ada yuran dengan tak ada yuran. So tadi sebut kalau tak ada yuran tu kita keluar modal sendirilah, masuk beli bendera, beli apa semua dan sebagainya. Okey, gini. Kalau kita beli tu memang untuk keselesaan rumah kita. Memang kita buat tu untuk cantikkan rumah kita. Dan kalau tak menang pun tak ada masalah. Tapi yang penting kita nak rumah kita cantik. Kan? Kita buat apa semua tu, kita keluarkan modal. Yang tu, kemudian dia punya hadiah apa semua tu mungkin daripada duit persatuan taman ke, tak banyak pun, mungkinlah dapat dalam 300 ke kan, ataupun 200 ke, hamper ke apa dan sebagainya kan. Ataupun dapat hadiah-hadiah tertentu dan sebagainya. Jadi yang itu hukumnya harus. Tapi kita buat tu memang kita buat bukan sebab kita rasa rugi. Kita buat tu memang rasa kita nak hiaskan dan kemudian rumah ke apa semua dan sebagainya, yang tu hukumnya adalah harus. Sebab kita keluarkan modal, kita dapat benda yang ada pada rumah tu.
Boleh faham tak? Maksudnya kita dapat bendera, kita dapat hias bagi cantik, kita cat pagar, kita buat apa dan sebagainya. Kita memang dapat benda yang kita sebab kita dah keluar. Kita tak rugi apa-apa. Sebab depan mata kita dapat benda tu dan kemudian bila dinilai oleh pihak taman ke apa ke, setiausaha ke apa, kita menang. Yang tu tak ada masalah. Okey, tu satu. Yang kedua, kalau kita kenakan yuran. Kan? Jadi yuran tu, katalah contoh persatuan ke dikenakan yuran tertentu, saya ingat tak perlu yuran lah. Okey, kalau kenakan yuran, jadi dia yuran tu nak pergi bawa ke mana? Kan kalau bawa kepada duit persatuan, kan jadi dia jadi seolah-olah macam nak bercampur kat situ. Kan ni kata masuk duit persatuan tapi dalam masa sama duit persatuan lah yang keluar untuk beli hadiah. Dia jadi problem dekat situ, ada konflik dekat situ, ada isu kat situ. Tapinya kalau kita kata yuran ni memang untuk apa? Contohnya untuk kita ada makan malam merdeka contohnya. Tapi setiap rumah kena sumbang lah kan RM10 ke apa ke. Dan masa sama dia boleh dapat cabutan bertuah ataupun bukan cabutan, maksudnya hias rumah tercantik ke apa ke. Yang tu okey. Kan itu okey. Maksud duit persatuan memang nak beli untuk makan merdeka ke apa, potluck sikit-sikit ke, beli apa-apa ke menu utama ke daripada RM10 yuran ke apa, yang tu okey. Kan? Tapi dia tak termasuk dalam hadiah. Maksudnya yang duit persatuan itulah yang digunakan untuk dia punya hadiahnya. Semata-mata duit persatuan, maka hukumnya adalah harus. Tapi kalau duit tu RM5, RM10 memang masuk kononnya ke persatuan, tapi daripada persatuan keluar balik untuk beli hadiah, yang tu ada masalah kat situ. Kan ada isu kat situ. Jadi kita kata dia punya solusi dia, kaedah dia, pertama yang hias rumah tadi guna modal sendiri, kita puas hati rumah cantik apa semua, tak libatkan judi, kita menang pun dapat hadiah, alhamdulillah, syukur, share dengan saya sikit. Kan yang kedua, bila mana guna tadi yuran tu memang untuk benda lain, bukan untuk hadiah tadi tu. Jadi atas nama persatuan, gunakanlah duit persatuan yang ada tu kan, selain daripada maintenance dan apa benda semua tu, gunakanlah sikit, tak banyak pun, kadang-kadang untuk gembira tu hamper kan, budak-budak suka, itu okey lah kan, itu okey lah, tak perlu hadiah sampai RM1,000, RM2,000, tak adalah kan. Jadi sekadar penyertaan ni Ustaz, sama-sama untuk menyertai kan, uhwah taman, betul kan. Kegembiraan menyambut hari kemerdekaan, macam itulah. Betul. Itulah semangat dia. Okey. Terima kasih Puan. Okey, ada persoalan lain? Okey, saya ingat tak ada dah kot, tapi tak apalah, nanti insya-Allah kalau ada kita forward untuk minggu depan punya persoalan pula, 1 bulan 9 tak silap saya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bincangkan, ada beberapa topik lagi yang saya cuba untuk selesaikanlah untuk bawa. Dia yang saya cover ni yang common, yang biasa. Tapi kalau nak detail tentang pelaburan dan apa semua tu, itu mungkin waktu-waktu lain lah, macam mana nak tahu pelaburan menipu, macam mana nak tahu profit dalam pelaburan, apa pelaburan yang kita nak masuk, emas ke apa ke dan sebagainya, kan banyak pelaburan, banyak isu dalam pelaburan, yang tu nanti nak tengoklah kalau ada masa-masa akan datang. Cuma saya nak fokus dulu yang basic-basic ni, supaya bila kita dapat ni kita faham insyaAllah. Jadi sekadar tu, minta maaf ada salah dan silap, terlebih saya serahkan balik kepada Puan Hajar Syida. Terima kasih kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, penjelasan sesi kedua pagi ini yang kisah berkenaan dengan judi yang kita tak perasan juga adalah berkenaan dengan pertandingan-pertandingan yang selalu kita diwar-warkan, pertandingan amal, pertandingan orang kata ialah macam pertandingan masjid, tapi dikenakan penyertaan, dan yang penyertaan itulah yang kita gunakan untuk beli hadiah. Rupa-rupanya dekat situ ada unsur-unsur judi yang kita tak perasan, kita tak sedar, kita tak tahu, dan kita tak ada ilmu mengenainya kan. So berhati-hatilah pas ni pada sahabat-sahabat yang menjawat jawatan di masjid-masjid ataupun di mana-mana lah ya, tak kira lah di mana-mana pejabat sekalipun kan. So benda ni sebenarnya subhanallah walhamdulillah wa la berat pada kita semua. So saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran terhadap sahabat-sahabat semua atas penyampaian pagi ini. Terima kasih juga pada Ustaz, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas yang disampaikan. InsyaAllah kita jumpa pada sesi akan datang, sesi ketiga. Kemungkinan kita akan sambung ke sesi-sesi seterusnya insyaAllah. Dengan itu kita akhir sesi kita pagi ini dengan tahfiz kafarah. Terima kasih sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan untuk sesi seterusnya ya insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida.
Sama-sama Kak Azhar. Terima kasih Syida. Terima kasih semua. Jazakallah Kak Syida. InsyaAllah jumpa lagi. Salam kasih Zura. Soalan-soalan yang apa? Soalan-soalan yang kat Alhamdulillah boleh dengar. InsyaAllah boleh dengar rakaman sebab semua jika tak dapat orang kata tak dapat fokus sangat ke apa, insyaAllah kita dah rekam. So dengan itu saya anjasi pagi dengan lepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.